Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jadual kita asalnya patut bermula pada pukul 9. So, ini dah 9.10. Kita mulakan program kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita memanjatkan tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita dapat berjumpa pada hari ini dan kita dapat seorang penceramah daripada Kuala Lumpur dan kita akan dapat berkongsi satu topik yang sangat penting yang perlu dipahami oleh kita supaya kita dapat memainkan peranan yang sewajarnya untuk meneruskan kehidupan. Yang lebih penting ialah untuk kita melaksanakan tugas kita sebagai tuan ke arah mendirikan sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam dan melaksanakan peranan-peranan kita di peringkat nasional dan di peringkat antarabangsa. Okay. Jadi malam ini kita bersyukur kerana dapat seorang penceramah. Penceramah kita ialah Profesor Dr. Muhammad Nazari bin Ismail. Beliau adalah profesor di Fakulti Perniagaan di Universiti Melaya. Dulu masa anda belajar di Universiti Melaya, Fakulti bahagian perniagaan ini terletak di bawah Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Dah lama tak di Universiti Melaya, rupanya dia dah tubuh fakulti baru yang Fakulti Perniagaan. Jadi pada malam ini Profesor Dr. Muhammad Nazri akan menyampaikan ceramahnya dan tajuk ceramah beliau ialah krisis ekonomi global, punca, implikasi dan penyelesaian. Dengan hormatnya saya persilakan Profesor Muhammad Nazri untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan majlis, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi beberapa hasil daripada kajian dan pengamatan saya tentang tajuk yang kita bincangkan malam ini. Ini dulu kan. Satu nak pakai rufam kan? Tajuk kita pada malam ini adalah krisis kewangan global, punca, implikasi dan penyelesaian. Kadang-kadang setengah orang dia ataupun kemungkinan ada orang yang tidak berminat untuk datang mendengar kerana dia tengok istilah besar, global, tak ada kena-kena dengan dia. Tetapi sebenarnya perkara-perkara yang kita bincangkan hari-hari sangat-sangat berkait dengan apa yang tajuk itu. Sebagai contoh, di kalangan anak muda terutama sekali sering berbincang tentang pekerjaan, tentang peluang pekerjaan sebagainya. Ramai anak muda sekarang ni bila keluar untuk bekerja selepas graduate, sekarang ni di Semenaya ada convocation. Saya baru lalu lepas dengan tiba-tiba sebab dia tengok mata gambar sebagainya pakai jubah. Dalam hati saya sedihnya saya melihat mereka sebab ramai di kalangan mereka kemungkinan tidak dapat kerja. Jadi walaupun bergembira sebagainya, lepas ini mungkin akan subur kembali. Jadi kenapakah ada masalah pengangguran yang serius? Bukan sahaja di Malaysia, bahkan juga di seluruh dunia, maksudnya di negara maju seperti Amerika Syarikat. Dan satu perkara yang mungkin kita boleh fikirkan bersama ialah sebenarnya pada suatu masa dahulu, not very far, not very long time ago, our grandfather's time, my grandfather lah, not your grandfather, because your grandfather some of you are probably in this room here. My grandfather tak ada masalah pekerjaan, tidak ada masalah pengangguran. About maybe 100 years ago lah kalau we go back. 100 years ago, dia tak ada masalah pengangguran. Tidak dibincangkan oleh ibu bapa pada masa itu.
Tetapi sekarang ini adalah masalah yang yang tidak apparently nampaknya tidak boleh diselesaikan. Dan semakin teruk dari tahun ke tahun. Di samping masalah lain seperti masalah harga barang yang sering meningkat, adalah duit, tak ada kerjaan, gaji yang tak cukup, harga barang yang semakin meningkat. Itu adalah masalah seharian yang dihadapi oleh ramai orang, dan sebenarnya ini adalah berkait dengan apa yang saya beritakan, insyaAllah pada orang ini. Saya telah mempelajari ilmu ekonomi sejak tahun 79 bila pergi ke UK untuk belajar A-levels di Booth College of Further Education. Selepas itu saya buat degree Language Economics. Kemudian saya buat MBA juga belajar ekonomi sebagai salah satu mata pelajaran penting. Dan saya buat PhD dalam bidang international business juga belajar ekonomi. Dan sekarang ni ada belajar sedikit. Saya belajar international business, saya ada kaitan dengan economics. Dan akhirnya saya telah membuat rumusan bahawa sebenarnya ilmu ekonomi adalah ilmu yang unnecessary, yang tidak perlu. Waktu we so long to realize. You realize a long time ago, did you? You should be in front here giving the talk. Anyway, adakah ianya tidak berguna langsung? Not really. Tapi kegunaannya itu lain daripada apa yang sepatutnya. Maksud saya kan? Maksud saya sebagai contoh lah. Sebagai contoh, sekarang ini ramai orang dia kena tahu ilmu mencuri. Kenapa dia perlu tahu ilmu mencuri? Mana ilmu bagaimana orang masuk rumah, bagaimana orang masuk dalam pejabat, beli barang dan sebagainya. Dia kena tahu. Sebab apa? Sebab kalau dia tak tahu, dia tidak akan dapat anticipate menghalang pencuri bermasuk mana. Dia tak tahu kan? Kalau dia tak tahu, umpamanya dia beli padlock yang murah ke, cara dia gantung padlock, dia tak tahu, dia beli yang mahal tahu kat depan, belakang dia buat kecilnya, padahal pencuri masuk belakang. Bagi contoh kan? Dia benda-benda macam ni yang dia kena tahu. Tetapi ilmu mencuri itu bukan ilmu yang necessary. Pada hakikatnya sebab kita bukan pencuri. Dan segitu kan? Kita bukan pencuri, jadi kita tak perlu belajar ilmu mencuri. Ilmu mencuri ini ilmu untuk orang pencuri, orang yang berjudi mencuri. Tetapi kita kena tahu juga sekarang ni sebab ada masalah pencurian di dalam masyarakat. Samalah juga dengan ilmu ekonomi. Sebenarnya tidak perlu dari segi aspek untuk beramal dengannya. Tetapi kita kena tahu dari aspek masalah yang kita hadapi ini, masalah ekonomi yang kita hadapi ini sedang memberikan kesan yang banyak dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tak tahu, atau masyarakat tidak tahu, dan pemimpin tidak tahu, maka masyarakat kita akan terus dalam keadaan yang teruk, di mana saya sebut tadi pengangguran tidak dapat diselesaikan, masalah tekanan-tekanan sosial yang berkait juga tidak akan diselesaikan, dan boleh menjadi penghalang kepada kerja-kerja dakwah dan kerja-kerja tajwid, kerja-kerja mengembangkan Islam masyarakat. Kenapa saya rasa kata ilmu tadi on its own adalah ilmu yang tidak menjamin dan tidak bermanfaat dan tidak perlu untuk diamalkan? Ini adalah universiti-universiti yang terkenal dalam bidang ekonomi. Kebanyakan atau hampir kesemuanya adalah daripada Amerika Syarikat. Setakat ini kalau nak belajar ekonomi dalam peringkat yang tinggi, hebat, tak perlu datang ke Maya, tidak dihormati. Nak pergi belajar yang orang hormat dalam bidang ekonomi, pergi ke Universiti Chicago, Harvard, Stanford, Wharton, MIT dan sebagainya. Kalau dia di England, London School of Economics, Oxford, Cambridge. Ini pula adalah senarai pemenang-pemenang hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Kalau tengok di situ, di sini panjang, terutama sekali tengok pada kolom terakhir itu, apakah yang paling menonjol? Amerika ya. Betul. Sebab 46
pemenang hadiah Nobel dalam bidang ekonomi adalah Amerika Syarikat. 1% 70% dari pemenang hadiah Nobel adalah dari Amerika Syarikat. Ini pula adalah senarai krisis-krisis ekonomi yang dialami oleh Amerika Syarikat semenjak daripada kurun yang ke-18, 1772 di Johor Bahru ini. Orang kata ekonomi orang tak tahu, krisis orang tak tahu. Yang orang tahu kat sini mungkin krisis kena kejar dengan Gajah. Mungkin ya, ada. Tetapi di Amerika Syarikat telah ada menghadapi masalah ini semenjak kurun ke-18 dan ianya berterusan sehingga sekarang. 15 major financial economy, itu major one, yang semakin besar dan semakin serius. Tetapi mereka, kita kata tadi, adalah orang yang paling hebat dalam ekonomi, yang paling faham, yang kita pergi belajar dengannya. Macam mana dia tak boleh selesai masalah ekonomi mereka sendiri. Something is not right, sampai right. Dan kita masih lagi kita kancil 7201 JGB blocking bengkel. Kita masih lagi menghantar pelajar-pelajar kita dan staf akademik kita untuk belajar ilmu ekonomi daripada mereka. Dan kita masih lagi kalau nak dapat nasihat ekonomi juga memanggil mereka. Dan kalau kita nak, siapa yang belajar dan lecturer umpamanya nak jadi hebat, bukan saja belajar sana, publish jurnal pun, artikel pun mesti diluluskan oleh mereka sebagai editor jurnal-jurnal di sana. Tetapi Johor yang menghadapi masalah itu sampaikan yang akhir-akhir ini menyebabkan orang lain turun juga. Kenapa? Kenapa kita belajar daripada orang yang tak selesai masalah mereka sendiri? Seperti orang daripada Eropah datang ke Malaysia dan belajar ilmu menghapuskan rasuah. Apakah kita kata kepada mereka? Brother, you have come to the wrong place. Kalau nak belajar beramal dengan rasuah, tak menghapuskan rasuah, you better go to another country, kan? Illogical pada orang-orang Eropah datang ke sini untuk belajar macam mana nak menghapus rasuah. Sebab kita tak dapat selesai masalah itu dalam masyarakat kita. Sama bodoh juga dengan kita pergi belajar ilmu ekonomi untuk beramal ekonomi daripada orang yang tak dapat selesai masalah. Sama bodoh lah sebenarnya. Tapi kenapa masih lagi orang buat kerja bodoh ini? Ya sudah, masyarakat banyak buat kerja bodoh kan. Ada salah satu daripada mereka lah, iaitu mempelajari ilmu ekonomi daripada orang yang tak dapat selesai masalah ekonomi mereka sendiri. Kerugian dalam bidang ekonomi ataupun akibat daripada krisis kewangan atau ekonomi, kena tahu kalau berbanding dengan krisis natural disaster kalau tsunami Jepun estimated 300 billion, tapi krisis kewangan dengan subprime berapa tu? 16.3 trilion, ganda dalam masa 1 tahun saja. 16.3 trilion telah hilang daripada pasaran kewangan. Berbanding dengan tsunami yang dahsyat tu di Jepun, kalau tengok masih ingat, bandar-bandar hilang kan, disapu oleh ombak besar. Saya ada video dapat masa itu. Ramai orang mati, harta pun terhabis. Hanya 300 billion. 300 billion is a lot of money. Tetapi krisis kewangan 16.3 trilion. 1 trilion ialah 1,000 billion. Jauh. Sekarang ini sebenarnya yang ditakuti, yang akan memberi kesengsaraan kepada manusia adalah ekonomi dan kewangan. Dan yang paling interesting kita kena sedar bahawa ia semua adalah akibat daripada sistem ciptaan manusia. Tangan-tangan manusia belaka. Kalau tsunami itu adalah benda Allah Ta'ala. Tak tahulah macam awak nak kaitkan dengan manusia, mungkin sebab kali minyak dengan laut kita tak tahulah. Tetapi yang sahih ni kalau ekonomi ni tak ada kena-kena. Ini semua manusia punya kerja. Tetapi dia punya kesan jauh lebih besar. Bahkan kalau masih ingat, kalau kita perhatikan orang-orang Indonesia ramai kerja di sini,
dia kerja di Johor main lagi. Tempat lain pada sampai Kelantan, Terengganu pada orang Malaysia dia kerja. Kenapa dia cari kerja kat sini? Adakah negara dia tak ada resources ke? Tak ada sumber ke? Dia banyak sumber, minyak dia banyak bagi kita lagi. Tetapi kenapa datang sini? Dia datang sini, adakah kerana tsunami di Aceh? Tidak, dia datang sebelum itu lagi. Dia kerana ekonomi, kerana dia ada masalah ekonomi. Dan tapi pelik, kenapa? Sebab dia ada sumber yang banyak. Macam mana dia boleh menghadapi masalah? Management dah memang salah. Dan kalau tak jaga, ini juga akan berlaku pada masyarakat kita. Mungkin sebagai satu tick off. Dia orang ni hantar anak-anak baru dia datang di kerja kan, jadi amah dan sebagainya. Dan kemudian telah dianiaya oleh majikan-majikan. Walaupun dulu Indonesia adalah hebat, negara hebat, siapa yang masih ingat filem dia hebat, teknologi pun dia boleh bantu kita, dia boleh buat kapal terbang walaupun I know this, they can build aircraft over there, right? Over there, they have got advanced technology, knowledge dan sebagainya. Tapi dia datang sini cari makan. Negara yang hebat itu akhirnya anak-anak dara, anak-anak kecil datang sini kerja. Kenapa? Sebab dia dah ada masalah. Satu hari nanti, kalau kita tak jaga kita punya ekonomi, anak-anak dara kita pun paksa kerja keluar. Dari anak-anak pun tak jaga. Sebab mungkin orang Indonesia dulu pun tak sangka bahawa dia boleh jadi macam apa yang berlaku sekarang. Jangan ingat bahawa ini juga tidak akan berlaku dalam negara kalau kita tak jaga macam mana kita menguruskan sistem kewangan ekonomi. Ada banyak bentuk krisis kewangan. Yang major ada mata wang, perbankan, pasar modal. Saya tak ada masa untuk cerita semua. Probably need one semester to explain all this. Cuma yang saya nak highlight, semua bentuk krisis kewangan adalah sebenarnya krisis hutang. Sekolah different. Ada mata wang, ada perbankan, ada pasar modal, ada kerajaan publik. Tetapi sebenarnya semuanya adalah debt crisis, krisis hutang. Saya boleh cerita semua sekali lah satu persatu. Tapi tak ada masa. Cuma saya nak cerita sikit-sikit lah. Mata wang ini 1997, kalau ingat, salah satu negara yang teruk adalah Thailand. Kenapa berlaku? Ini dia, Thailand. Duit banyak masuk, naik tinggi, lalu dia turun keluar dengan cepat. Jadi apa yang berlaku dalam mata wang dia telah jatuh dengan mendadak nilai. Banyak cerita, tapi yang nak cerita kenapa apa yang berlaku di Thailand ialah orang Thailand, syarikat-syarikat dia dan individu-individu telah berhutang dengan banyak dari luar. Dia hutang daripada bank luar dengan banyak untuk memajukan sektor ekonomi, terutama sekali harta tanah. Kemudian apa yang berlaku ialah it was speculative, maknanya orang pinjam untuk buat, kemudian untuk jual. Dia tengok tak cukup orang membeli, jadi harga dia jatuh. Bila harga jatuh, duit keluar banyak daripada region, daripada kawasan ini. Jadi nilai-nilai mata wang jatuh sebab orang jual currency. Termasuklah Thai baht jatuh banyak. Jadi apabila orang berhutang keluar dengan dolar, tetapi hutang dia punya income dalam Thai baht, sekarang ekonomi dah runtuh, tapi hutang mereka dah berkali-kali naik sebab nilai mata wang dah jatuh berbanding dengan dolar. Jadi dia menghadapi krisis hutang. Sebab itu dia terpaksa minta tolong daripada International Monetary Fund, IMF. So keyword tadi dia berhutang. Saya pergi ke seterusnya. Ini Argentina, krisis perbankan. Tak ada masa nak cerita. Sama juga, iaitu dia ada huru-hara ini. Saya tunjuk semua nak cerita kat sini dia. Hutang luar Argentina sangat tinggi, 42% of GDP berbanding dengan Malaysia. Ada moment still, alhamdulillah not so bad, only 3% of GDP. Singapore is actually only less than 1% GDP hutang luar dia. Tapi Argentina itu teruk, sebab itu dia menghadapi masalah yang teruk. Seterusnya, pasaran berudung. Saya nak cerita Jepun. Sebuah negara yang sangat hebat dari segi macam-macam. Pengekspor yang berjaya, surplus dagangan yang tinggi, kadar simpanan yang tinggi, savings, pekerja yang rajin dan mahir. Banding dengan Malaysia, pengekspor yang tak berjaya, surplus dagangan pun tidak hebat, kadar simpanan yang rendah berbanding dengan mereka. Sebab orang ada duit ke pergi ke Sanggula pun, ke Legoland Prosper ni kan. Jadi duit banyak habis, pekerja yang malas dan tidak mahir. Tetapi
Perbandingan Jepun lah, perbandingan Jepun. Tetapi dia telah mengalami krisis yang teruk. Cuma kalau tak tahu dia tak pasal Amerika, kita tahu sebab dia tahu pasal Jepun ialah Digimon, Ultraman dan dan itu saya dia tahu. Tapi dia tak tahu sebenarnya Jepun telah menghadapi krisis semenjak daripada tahun 89, 1989. So 1999, 10 tahun dia panggil Japanese Lost Decade. 10 tahun tuan. 1999, 2009 sama juga, 2 lost decades, 20 years. 2009 sekarang 2013 masih lagi nak keadaan sama. Apa cerita kat Jepun? Sama. Apa tu? Dia banyak ekspor, duit banyak masuk dalam bank. Bila dalam bank duit banyak, apa bank buat? Bank dia kena bayar interest pada depositor dia kan. Jadi kalau dia tak ada income, dia susah nak bayar interest pada depositor. Macam mana nak dapat income? Dia memberi. Duit banyak, dia terpaksa memberi pinjam yang banyak. Jadi ramailah orang meminjam dari bank. Senang pinjam dari bank, apa dia buat? Senang untuk menggunakan duit tersebut untuk melabur. Dia pun melabur. Pinjam duit daripada bank, beli saham ataupun beli property. Kemudian jual. Jadi apa berlaku bila ramai orang pinjam dari bank? Berlakulah spekulasi. Semua pinjam macam semua beli saham, semua beli property, maka naiklah harga dia. Pada tahun 89 ialah tanah paling tinggi di sekitar kawasan Ginza di Tokyo adalah harga 1 juta 1 meter persegi dolar. Pada satu ketika pada tahun 87 jumlah nilai tanah di sekitar istana Imperial Tokyo dianggap bernilai lebih tinggi daripada semua tanah-tanah di California. The whole of California dianggap together masih lagi murah berbanding dengan tanah 1 square kilometer around the palace. Itu spekulatif demand ya. Satu balon, pakai bayangkan property balon, menunggu untuk pecah, maka pecahlah dia dan jatuhlah harga property dengan mendadak. Ini dia. Dia jatuh dengan begitu cepat hingga harga tanah di Jepun, di Tokyo, terutama sekali, jatuh kurang dari 1% berbanding dengan harga paling tinggi. Maknanya, contohnya 1% harga paling tinggi. Katakan orang tu pergi beli satu rumah kedai untuk melabur, pinjam bank RM50, pinjam bank RM50. Tengok harga naik. Kawan dia pun tengok, weh, macam mana ni dah apa ni betul dah nak melabur? Yes. Sekarang naik harga dah RM70,000, $20,000 betul. You better borrow kan. Labur. Dia pun kawan dia pun okey. Nak nasihat dia pergi bank pinjam. Naik RM80,000. Jadi dia dah RM30,000, kawan dia RM10,000. Naik RM100,000. Semua happy. Sekali 89 jatuh. Jatuh RM100,000, jatuh RM95,000. Apa nak buat sekarang? Nak relax lah, mungkin dia naik balik. Jatuh lagi RM80,000. Apa nak buat sekarang? Nak jual ke tidak? Tak jual lagi. Mungkin naik balik kan? Macam tu lah, property market pusat kendam. Tak jual. Jatuh lagi. Sekarang RM50,000 lah. Hilang dia punya keuntungan. Back to square. Apa nak buat sekarang ni? Sebab cepat. Kau naik balik. Tengok jatuh pada 1% pada harga paling tinggi. Berapa tu? Harga paling tinggi lah RM100,000. Harga 1% lah RM1,000 sahaja. Hutang berapa? RM50,000. Itu yang berlaku di Jepun. That's what happened. And sudah tentu bankrupt. Maka inilah senario yang ada di Jepun bagi orang yang selalu jalan-jalan di Tokyo. Dia akan jumpa senario seperti ini. Ramai orang tak ada rumah. Ramai orang apa ni hidup melarat. Tapi orang tak tahu sahaja hidup dalam kemah. Hidup dalam kemah. Ada kotak-kotak. Beratur untuk makan. Ini di Tokyo, di taman di Tokyo. Taman Tasik Kita Wangsa Tokyo. Apa ni untuk dapat makanan free. Duduk dalam kotak-kotak di bawah stesen LRT di Tokyo lah. Ini adalah tempat-tempat perkenahan orang-orang yang tak ada rumah, yang biru-biru. Kalau kadang-kadang ramai sangat dihalau oleh polis. Ini bukan rela. Bayam. Jadi saya bentang dekat apa ni, dekat Kelantan. Dia orang suruh tengok warna biru. Betul lah dia. Warna biru. Saya kata sebenarnya warna hijau pun juga. Ini yang warna hijau ni tak boleh dengan kuliah kan. Okey, ini tengok ni. Ini rumah-rumah orang-orang yang telah kehilangan harta benda. Duduk tepi sungai. Sungai Kelam tak ada. Kat Kedah tak ada. Tapi di Tokyo ada. Orang duduk tepi sungai.
orang yang kehilangan rumah. Okay. Beratur. Dan bukannya orang-orang tua tengok belakang dia tengok. Itu bukan orang tua tu. Ini orang yang tak ada rumah, tak ada harta. Dia terpaksa beratur untuk makan. Jadi banyak charities yang bagi makan free ni. Dia bagi bola-bola dan sebagainya. Christian organisation. Jadi Ikram Johor dia boleh pergi untuk ni, untuk bagi sumbangan projek. Orang tak ada rumah ikut satu kajian akan mati 30 tahun lebih awal daripada orang biasa. Tekan jiwa. Sedih. Sedih kehidupan mereka. Baru Amerika Syarikat sama juga cerita. Saya tak ada masa nak cerita masa soalan ni boleh tanya. Tapi dia ceritanya sama, almost the same story. Cuma dia punya different, dia punya financial market more sophisticated. Tu ada cerita pasal CDO sebagainya, financial instrument dia lebih sophisticated. Jadi dia punya, dan dia punya apa ni, tapi debt level sama juga. Masalah hutang yang banyak, akhirnya jatuh krisis yang saya sebut tadi. Masa akhirnya sektor kewangan ni pun dahsyat. Sektor kewangan dia apa ni, wipe out. Terpaksa apa ni, cari macam kereta dia hampir mufti, terpaksa minta tolong kerajaan. Kerajaan telah membantu mereka. General Motors sebagai contoh, sebab dia dah tak ada lah, sebab dia tak ada duit lah, dia bankrupt. Tetapi kerajaan bagi duit famously sebab di Amerika Syarikat dia believe in free market dan capitalism. Yang mana dia kerajaan doesn't get involved in business. Siapa pandai kaya, siapa tak pandai dia akan kalah pada market forces. Tiba-tiba yang ni kalah, apa nak buat sekarang? Tapi kalau ini kalah dan dibiarkan bankrupt, Detroit as a city will not exist. Sebab General Motors ni dia banyak celah-celah dekat Detroit dan juga supplier dia. Juta-juta orang kerja dalam sektor kewangan automobil di Detroit. Jadi kalau dibiarkan General Motors bungkus, dia punya supplier pun tak ada, orang pun tak ada kerja. Akhirnya kerajaan Amerika terpaksa mengorbankan prinsip tidak ada intervention kerajaan dalam bisnes. Jadi dia melabur bukan duit. Dia kata we have to adopt this policy of socialism in order to protect capitalism. Itu satu explanation dia. Dan GM tukar nama sekejap daripada General Motors jadi Government Motor. Lepas tu akhirnya sekarang dia dah jual balik kan saham. Maka ramai rakyat Amerika menderita. Sama juga macam Amerika Syarikat. Ini senario yang biasa kalau siapa pergi ke Amerika Syarikat di big cities kan. Macam ni selalu kalau you naik kereta dan pergi San Francisco, nak sampai ke bandar dia lalu tepi jalan penuh orang ramai macam ni pergi jalan. Biasa. Saya duduk dekat hotel dekat San Francisco, orang macam ni dekat luar hotel. Tengah-tengah duduk kat tengah surfing internet, wifi. Kau dah tahu orang bulan ni masuk keluar tu. Kejut dia. Rupanya ada orang minum teh, makan biskut, ada lebih kan. Dia tengok kat luar kan. Dia tengok bila orang tu tinggal je biskut makanan, dia masuk je cepat ambil keluar apa biasa dia kesian dia muda-muda ni. Pernah saya pergi Boston ada guru student dekat Harvard, keluar kejap nak pergi lunch, ini tepi jalan budak-budak muda apa ni duduk dalam swimming pool, ada gantung kat sini homeless and hungry, please donate. Dan sebelah tu dia rasa nampak senario di mana orang kena harap di rumah sebab rumah dah kena repossess oleh bank juta-juta dan polis akan datang supaya make sure dia tidak mengamuk atau tak nak keluar mengamuk sebagainya. Polis datang dia pun marah ke polis, dia kata engkau ni kata action je, nanti rumah kau menangis baru tahu. Dia ada Occupy Movement kan, Occupy Movement kalau baca Occupy Movement yang apa ni duduk dalam kemah protes against situation. Dia marah tu kat polis, dia kata we are the 99% against the 1%. Lepas tu cakap kat polis, you don't, you stupid people, dia kata you also belong to the 99%. Tapi polis bagi dia lah kan, macam-macam kan. Anyway, 3 of 4 Americans are scared about the state of their country. And in developed country like America, ada PhD pun tak tentu dapat kerja. 6 papers, SI papers, masih lagi. So my only explanation to you is why is it that dekat Malaysia kita ada PhD, ada kerja? Sebab apa? Sebab negara kita belum maju macam Amerika. Bila negara kita sudah maju in the former, masa itulah bila ada PhD,
kemungkinan tak dapat kerja. Anak-anak kita nanti bila ada PhD, kemungkinan tak dapat kerja. Sekarang ni, dulu ada master, lecturer, ada master cukup dah. Sekarang ada master, kemudian dapat kerja, betul tak? Dan ada PhD. Nampak ada dia progression kan? Sekarang akan datang ni, ada PhD, belum dapat kerja juga. Jadi siapa yang fast sighted, you buat satu college university yang super PhD punya degree. Jadi siapa yang dapat kerja, masuk universiti juga, super PhD. Buat diploma. Ni sama juga, cuma kemah dia lain sikit je daripada orang Jepun. Kemah dia lain sikit. Warna biru juga. Duduk kemah dia lain sikit masih dia satu dulu. Ini dia, orang-orang di Amerika Syarikat yang telah pun kehilangan rumah dan sebagainya. Okay. Hutang kerajaan sekarang ni tu more than 15 trillion. Hutang federal government. Dan sekarang ini 49.1 million people in America are in the category of poor, poverty, orang miskin. 16% daripada ni ada harga oleh masyarakat. Ini interesting ya. Interesting lah. Bagaimana seorang academician mengatakan bahawa what we are facing here is not the result of greedy corporate executives or corrupt politicians, but rather of failed system. Sistem. Dia memang dia nampak sistem. Dia adalah masalah. Bukannya masalah orang yang tak tahu dia ingat company corporate greed, politician corrupt dan sebagainya. It's more than that. It's a system. Dan kita akan bincang nanti. The system is not working, kata seorang lagi, Professor MIT, very famous, orang comes straight. The system. Okay. The important thing is, ini kata apa? Penasihat kepada Presiden Obama dalam bidang ekonomi. Dia kata apa? This actually Professor Economics, Lawrence Summers from Harvard. Pernah jadi Presiden Harvard University. Dia kata apa? Seorang Paul Volcker cerita. Dia kata Paul Volcker ni bekas pengurusi bank negara di Federal Reserve. Dia cakap, I heard Lawrence Summers say about the economy. Sekarang ekonomi ni crisis. Macam mana nak selesai ni kan? Dia tak dapat selesai. Kerajaan Amerika tak dapat selesai. Apa nak buat? So dia kata sebenarnya kepada masyarakat umum, the important thing is that we must be forthright. Maknanya nampak berusaha untuk menyelesaikan masalah. Cukup. Mana masuk mesyuarat, keluar mesyuarat. Masuk mesyuarat, keluar mesyuarat. Lepas tu makan terlipat. Tapi dia tahu, dia sendiri tahu dia tak dapat selesai. Tapi nampak sedang berusaha. Dia have no clue. Cuma orang tak sedar je. Saya baca kan, saya tahu kan, saya tengok dia punya discussion sebagainya. Dia have no clue. Dia hanya menunggu saja. Dia tak tahu what's going to happen. Minta-minta things will improve before the election. And then dia dapat menang. Kalau dia go down, dia akan in trouble kan. So what's going to happen in the future, 10 years time, 20 years time, they have no clue how to solve the problem. They can think worse and worse, how to solve it, dia tak tahu sebenarnya. Begitu juga dia di Eropah sekarang ni yang dia tengok kan, Greece, Spain, dia tak tahu sebenarnya. Dia tak tahu. Dia grappling what to do about it. So kata seorang profesor dari Harvard juga, nama dia Kenneth Rogoff, dia kata perhaps scholars who argue that Islamic financial system prohibition of interest generates massive inefficiencies ought to be looking at this system for positive ideas that Western policy makers might adopt. Apa? Dia dah cakap kan. Cuma dia takut orang kata, you belong to the Muslim Brotherhood. So dia cakap, no, perhaps. Fundamentalist. Tapi dia ni profesor ekonomi sih, dia berkata, actually cara Islam mungkin kita kena tengok. Cuma orang Islam pun cakap ramai yang tak faham kan. Dia masih lagi duduk belajar daripada mereka dan masih tak sedar tentang nilai dan benda yang ada dalam Islam yang boleh menyelesaikan masalah. Okay, kerajaan Muflis. Kerajaan Muflis, ini satu lagi. Saya sebut tadi, apa dia? Keyword dia yang Amerika in trouble, hutang. Kerajaan dia hutang, syarikat dia hutang banyak kan? Syarikat dia banyak hutang. Itu yang membuat dia Muflis. Atau dalam keadaan yang masalah. Sekarang, the next one, kerajaan Muflis atau kerajaan ini financial trouble. Contoh yang paling jelas sekarang ini, Greece yang sudah pun 3 tahun keadaan yang teruk ini. Siapa negara maju? Nah ini yang saya sebut yang dalam kadang-kadang sebut baru dia dalam graduate juga. Sebab dia bincang sekali sebelah kata kita buat negara maju sebagainya. Dalam parlimen pun semua negara maju, negara kaya. Kita cakap tak belajar ke negara Greece itu negara kaya, negara maju, negara pendapatan dia adalah double Amerika. Yang kita sebut Amerika dan Jepun tadi pun sama juga, negara kaya juga. Tapi dalam keadaan itu apa yang special sangat negara kaya kan? Dia tak menjamin boleh selamat. Greece is one of them. Negara yang jauh lebih tinggi dari kita dari segi pendapatan per kapita,
Tetapi apa yang berlaku ialah dia berbelanja dengan tidak berhemat. Dia meminjam daripada European Central Bank. Bagi kaki tangan dia kaya, dia telah implement SP apa dia yang kita tak jadi implement. SPPA. Dia dah implement awal. Kita tak jadi implement. Jadi gaji kaki tangan sektor awal dia tinggi. Kemudian dia buat projek mewah. Kemudian deficit yang bertambah-tambah. Kemudian tambah lagi ramai golongan atas yang tidak membayar cukai. Jadi hutang dia bertambah-tambah. Hutang kerajaan federal dia bertambah-tambah. Kemudian apa yang berlaku ialah dia telah digalakkan untuk berhutang sebenarnya oleh ini saya tunjuk statistik dia. Dunia. Europe. Actually France dan Germany nampak tu. Yang paling menggalakkan hutang oleh Greece adalah kerajaan Perancis dan kerajaan Jerman. Bank dia tamak, dia nak untung. Jadi bank ni dia nak untung. Sebab bila untung banyak, manager dia dapat bonus. Jadi yang penting untung. Jadi dia galakkan. Dia apa yang berlaku ialah dia pinjam daripada European Central Bank, kemudian dibagi pinjam kepada kerajaan Greece. Dia dapat sertifikat, dia bagi government securities Greece, digunakan sebagai collateral untuk pinjam lagi daripada sektor European Central Bank. Dia bagi pinjam lagi kepada Greece. Akhirnya dia dapat banyaklah hutang dia daripada Greece. Banyak. Tapi akhirnya Greece dah sakit, hutang banyak. Jadi dia terpaksa rescue Greece. Jangan bagi Greece hancur. Sebab salah satu implikasi daripada kehancuran Greece, kalau Greece tak ditolong, maknanya dia akan keluar daripada Euro dan dia sudah helpless. Bermakna bank-bank yang berhutang pada Greece tak dapat balik dia punya duit. Itu yang tak dapat. Jadi salah satu sebab dia nak rescue Greece ni adalah for self-interest, untuk protect bank-bank Jerman dan bank Perancis yang telah banyak berhutang pada Greece. Sektor bank dia nak untung. Sebab tu kalau kerajaan Malaysia hutang banyak daripada sektor bank dan daripada yang sebagainya, dia memang bagi. Sebab apa? Banyak hutang yang dibagi, dia banyak interest dan dia akan dapat bonus. Nazir Razak sebagai CEO dia akan proud dengan sukses dia kan. Dia kerja bagi hutang je. Yang bimbang biasanya adalah governor yang pakar ekonomi dia bimbang. Tapi tekanan untuk bagi pinjam pun adalah sangat tinggi kan. Okey. Jadi Greece akhirnya hancurlah dan pendek cerita tak ada masa. Hancurlah mereka, gaduhlah mereka sampai ke hari ini ya. Sampai ke hari ini. Tapi dia punya gaduh dia jauh lebih dahsyat. Mana dengan kalau gaduh macam bersih sebagainya. Bersih ni dia pasal sistem dan raya sebagainya. Dia tak sama bila orang mengamuk dan lapar. Bila orang bangun lapar ni dia dah, bila kena kejar polis tak lagi dah. Tapi orang yang ni dia cuma seronok tak tahu lagi kan. Tapi kalau Greece punya ni tak ada. Dia punya ni dahsyat. Dia punya kekanasan ni dahsyat. Sehingga hari ini ya. Ini yang latest picture yang dapat. Latest ini yang 1 week ago lah ni, 26 September kan. Ada latest picture. Tak habis lagi. Itu siapa yang datang tu tak? Polisi. Itu yang cerita. Siapa yang kalau saya nak pastikan anak-anak dapat kerja, ada satu sektor yang insyaAllah banyak kerja polis. Cuma kerja polis ni bersedia untuk dibakar. Dan ada satu gambar yang tadi saya tunjuk. Ni Ponggong pun kali sapi. Sebab mungkin dibakar. Ini kerja kan. Ini pekerjaan ni memang ada akan berkembang. Sebab masalah raya akan berlaku pada masa akan datang. Cuma kerja ni adalah sangat bahaya. Nanti keluar dari rumah, jiran nanti punya perasaan kita keluar, saya dah kerja, dah boleh pakai. Jiran keluar gemuk, dia keluar sebelah, kita boleh balik boleh duduk detik. Okey, Greece belong aset negara. Lapang tu pun jual, Lumuraya jual, semua jual sebab dasar duit. Ada orang kata Greece patut jual dia punya sunshine. Greece kan dia boleh nak kata for tourism. Kalau boleh matahari pun nak jual. Jadi hutang lah masalah global sekarang ni. Hutang banyak. Okey, saya
saya tak ada masalah cerita semua. I know kan saya dia bagi apa ni satu macam. Saya tak nak share the details. Cuma saya nak cerita ialah krisis ni, saya pause kat sini, saya kalau pakai slide ni itu I will talk, I will explain. Krisis wang yang saya sebut tadi, dia tidak wujud dalam masyarakat kita. Bahkan di Eropah pun dia sebenarnya adalah 17th 16th century. The earliest recorded one, the major one was what's called a tulip financial crisis. Apa cerita? Ialah orang berlabur dalam sektor bunga tulip berlaku di Holland. Dia import tulip daripada Turki bawa. Dia kan ada interaction between Europe and Ottoman Empire. So dia jumpa tulip daripada Turki ni cantik. Jadi orang pun mula beli. Bila mula beli, harga dia naik. Bila harga naik, orang pun this is good business. Dia good business. Dia pun melabur. Tapi pelaburan dia ada macam. For the first time in the history of Europe, pelaburan dia dalam bidang perniagaan yang pertama adalah bunga tadi, dia dah mulai macam. Dia terlebih labur. Macam mana maksud terlebih labur? Dia telah, ini dia keyword, dia telah berhutang untuk melabur di dalam sektor bunga. Macam mana dia berhutang? Jadi dia melabur banyak. Kemudian tengok itu adalah spekulatif. Bahkan ada yang beli panggil tulip bug. Belum dah jadi bunga, dah beli dah. Kontrak. Dia futures kontrak. Saya tengok rupanya orang bukan orang nak beli bunga tu pun. Orang yang demand tu naik ialah kerana orang spekulate bahawa harga akan naik. Tengok harga jatuh, maka ramai orang bankrupt. Jadi fenomena bankruptcy ni telah berlaku dengan meluas dalam masyarakat. Kenapa? You cannot be moveless without hutang. Betul tak? Tapi macam mana boleh ramai berhutang? Ini sejarah dia. Itu kena faham sejarah dia. Sebelum daripada kurun ke-15, 16 dulu, dia tidak ada dinasti hutang. Sebab tu di dalam negara-negara lain seperti Malaysia 1900, 1800, mana ada masalah krisis. Sebab kenapa tidak ada krisis kewangan? Sebab dia tidak ada krisis hutang. Kenapa tidak ada krisis hutang? Sebab tidak ada fenomena orang berhutang banyak. Itu sahaja. Tidak ada industri hutang. Di Malaysia sebagai contoh, orang dulu beli rumah pun tak berhutang. Sebab apa? Datuk saya tak berhutang. Sebab kat Kuala Terengganu, saya datang Terengganu, tak ada bank masa tu. Bank pertama yang di Penang 1875, Standard Chartered. Jadi kat Kelantan Terengganu, orang masa tu sensitif. Sebab bila bank datang je, ni riba. Jadi lama untuk bank bertapak di Terengganu Kelantan tu makan masa. Tapi eventually dia datang juga. Dia datang sebab apa? Datang juga, dia degil juga. Orang pun ada yang pergi pinjam buat bisnes, beli rumah, beli kereta cantik, rumah besar, kereta cantik, bisnes besar. Orang lain pun tengok. Yang tak pinjam, astagfirullahaladzim. Tapi lama-lama, astagfirullahaladzim. Sampai slow. Akhirnya beli juga. Itu dia punya. Akhirnya sekarang ni, dulu kalau nak kahwin, kalau you kerja bank, susahlah nak jadi menantu orang. Orang tak nak ambil dia menantu tu apa? Bapakmu tu tak nak pergi rumah you pun. Tak nak duduk rumah you pun. Sebab apa? Dia kata ni tu haram. Saya pun ada orang macam ni yang buat 10 years ago lah. Dia orang Singapura, orang tua. Anak dia kerja bank dekat KL ni, orang Singapura. Anak dia Singapura yang kerja kat sini. Jadi saya ni nak kena my wife punya relative lah. Tapi dia datang ke KL, dia tengah duduk rumah anak dia, duduk kat Taman Tun. Saya duduk Kuala University. Malam tu dia nak duduk rumah saya. Saya apa lah, silakan. Apa pasal? Rupanya mana sebenarnya dia tak nak duduk rumah anak dia sebab anak dia kerja bank. Akhirnya anak dia berhenti kerja bank. Bawa anak dia sedar lah. Sama lah juga di masyarakat kita dulu. Orang tak nak beli. Sensitif sebab dia adalah riba. Tapi benda tu telah terhakis. Anyway, hakisan tu telah bermula di Eropah. Asal usulnya Eropah juga menentang industri ni. Sebab apa? Sebab ajaran agama dia memang anti riba. Asal usul dalam Bible tu mengatakan bahawa dan dia tu lebih banyak ayat dalam Bible yang mengutuk riba daripada Quran. Dia banyak dengan istilah yang teruk-teruk. Dia kata murderer dan sebagainya. Siapa yang beramal dengan riba, dia akan dikeluarkan dari church. Tetapi pada kurun yang ke-15, seorang padri dia, nama dia kurun 14 dia, nama dia John Eck. Dia telah berbujak di depan satu congregation of priests.
di University of Bologna, Istimewa ulama. dan dia telah membuat, dia telah berhujah. Dia berhujah dulu. Dia kata macam ni. Salah satu daripada argument dia lah, saya tak ada bentuk tapi saya baca-baca, lebih kurang saya faham dia, argument dia dalam bentuk ini. Dia kata, jadi sekarang Bible kata any interest is usury, dan siapa beramal dengannya akan disisik. Yang beramal pada masa orang Yahudi saja. Orang Yahudi itu pun di kalangan orang Yahudi kepada orang Kristian. Di kalangan di sini dia tak beramal sebab dia pun tak dibenarkan juga. Cuma oleh kerana dia menganggap orang Kristian itu musuh mereka, sebab kalau baca dalam sejarah banyak ketiklahan di antara Jews and Christian, Blood Latin, baca sejarah Blood Latin dan sebagainya, banyak bunuh dan sebagainya. Yang dia kata enemy, our enemy. So kita bagi pinjam pada dia hutang kita melemahkan musuh kita. Sebab tu dia bagi pinjam orang Kristian. Orang Kristian dia nak pinjam, dia kena sikit supaya orang tak tahu. Sebab kalau businessman nak duit, kalau dia pergi pinjam orang tahu, dia orang pandang teror pada dia. Jadi apa dia buat? Pada masa tu dia menyelesaikan solusi. Tapi apa berlaku tak, seorang padri Kristian, nama dia John F. tadi, dia telah berhujah, dia kata macam ni. Sebenarnya dia kata usury adalah bukannya interest. Dia kata argumentnya, katakan kita ada sebelah sini seorang ibu tunggal ada 10 orang. Dia sebelah sini seorang businessman. Jadi ibu tunggal tadi, dia tak ada duit, nak makan tak ada duit, dia pinjam daripada orang yang memberi hutang pada dia. Tapi orang tu memberi hutang pada dia dengan kadar 10, katakan alung berapa alung charge kepada orang pinjam daripada mereka, tahu tak? Alhamdulillah, ramai orang tak tahu, mana tak ada orang alung. Saya difahamkan lebih kurang 10% satu bulan. Katakanlah, maknanya 10% bulan setahun apa? 100%. Katakanlah 1 year 100% lah, senang calculation. Dia pinjam 1,000, maknanya dia kena bayar 100%. Dalam setahun, apa yang nak bayar? 2,000 kan? Okey. Sebelah sini pula, seorang businessman. Dia ada supermarket. Supermarket dia ni operasi, memberi pekerjaan kepada ramai graduate penganggur. Kemudian dia kesian kepada graduate penganggur ni, kemudian dia dapat ada potensi, dia telah pinjam pada bank pembangunan dengan kadar 2% setahun. 200 tahun, dan tadi dah 100% tahun. Ini 2%. Ini dengan itu dia telah membuka satu lagi supermarket yang memberi servis kepada masyarakat, dan pada masa yang sama telah berjaya memberi pekerjaan kepada graduate penganggur, buat training dan sebagainya kat situ. Memberi pekerjaan. Ada 1 orang beri kerja supermarket. Sekarang soalannya, ada beza tak di antara kes tadi yang bertukar dengan kes ahli mereka tadi? Ada beza? Ada beza tak atau tidak senario tersebut? Jadi dia telah mengutarakan masalah ini kepada padri-padri di University of Bologna. Maka padri-padri itu telah mengalami dia macam confused. So ada yang kata, of course there is difference. Saya tanya dia tak ada orang jawab. Jadi saya rephrase question. Ada beza tak dari segi syariah antara kes tadi orang meminjam 100% setahun, ini adalah hanya sekitar 400 setahun. Ada beza dari syariah? Ada. Hukumnya adalah duduknya haram. Duduknya haram. Tetapi orang Kristian tidak ada syariah. Dia tidak ada syariah yang jelas memberikan guideline tentang dalam amalan dan sebagainya. Dia tidak sejelas Islam. Jadi yang tadi, kalau dia cakap itu, orang kata ada beza. Of course dia kata ada beza. This one is what's called binding law dalam bahasa Inggeris. Binding law maknanya pinjaman yang menggigit, yang mengambil, ada memeras seorang yang lemah. Yang ini adalah they call it productive loan, di mana dengan pinjaman ini dia telah dapat produce services and job dan sebagainya, ekonomi akan maju. So ada beza. Yang ini kita boleh kotor lah. Yang ini patut digalakkan supaya orang dapat kerja, kan? Supaya ekonomi boleh maju dan sebagainya. Pada itu betul, maka terbukalah pintu kepada industri hutang di Eropah pada kurun yang 18. Maka bermulalah industri mana ini sekarang ini yang dihalalkan oleh John F, disokong oleh Calvin. Kemudian
orang Kristian pun mulalah. Dia dulu dia berniaga, sekarang tempat boleh berniaga, dia kata dia banyak modal, dia jadi pemberi hutang. Jadi dia pemberi hutang, maka orang Eropah pun mulalah berhutang daripada mereka dan berkembanglah industri kewangan. Sebelum itu pukul 12 telah berlakunya Renaissance kan? Renaissance kan? Around that time, right? Kemudian, if you study Europe, the combination of Renaissance dengan industri kewangan, dengan knowledge yang dia ada, yang dapat daripada berbagai sumber termasuk daripada negara Islam, kemudian importantly dia dapat sumber kewangan. Maknanya sekarang capital market ada, senang dapat modal untuk berniaga. Maka bolehlah mereka mendirikan kilang-kilang untuk menumbuhkan ataupun memajukan ekonomi, dan berlakulah apa yang dikatakan sebagai Industrial Revolution di Eropah. Okay. Pada masa yang sama, okay, ataupun sehubungan dengan itu, mereka ini lenders ni, dia nak expand bisnes dia. Nak expand bisnes dia. I cannot go to read this, tapi one of the things is that dia nak expand. Actually, money lending is very risky tau. Money lending is very risky. Sebagai contoh, kalau kita bagi pinjam, Along tu dah ada bagi pinjam, dia risky. Sebab apa? Kalau tak bayar, lingkup dia. Along tu, dia pinjam juga dengan orang lain. Kadang-kadang dia pinjam bank, kadang-kadang dia pinjam dengan Along lain. Jadi kalau katakan dia bagi pinjam, dia baru nak masuk industri Along ni, dia dapat satu customer, kan? Kalau dia bagi pinjam, tiba-tiba customer tu cabut lagi. Apa jadi? Along lain kita ada pula nanti. Sebab tu Along, kalau orang pinjam dia, dia mesti tak ada mesti, no mesti. Sebab tu salah satu yang saya difahamkan, kalau Along orang tak bayar, dia akan bunuh dan dia akan bakar. Mayat tu dia tak hilangkan, dia akan tinggal supaya orang tahu cerita tak kemebak. Siapa pinjam dengan Along tak bayar, mati dan dibakar. Kemudian dia ada link dengan jadi mana dia boleh tak. Jadi kalau kes Along pinjam, dia tak kacau. Sebab yang atas pada dia tu adalah orang-orang yang mempunyai modal yang banyak bagi pada Along. Jadi kes orang tak bayar hutang ni biasanya dia tak sama dengan benda-benda yang lain, pembunuh yang lain. Jadi kalau dia kecil-kecilan, bahaya sebab seorang customer dia tak bayar habis. Kalau dua customer pun seorang tak bayar, dia dah lingkup. Jadi money lending kalau dia nak maju, dia kena besar. Dia kena banyak customer, jumlah yang besar dan ramai customer. Masalahnya ialah di Eropah pada masa itu, kalau orang pinjam dia tu, dia mati pula. Apa jadi kalau dia mati? Nak minta ke siapa? Susah kan? Kalau kita nak makan banyak, kita tarik sebagainya, kali heart attack. Dah sudah, apa nak buat? Along. Jadi, apa yang Along kena buat pada masa di Eropah, bank lah kita kata, dia kena pastikan orang yang pinjam tadi, walaupun mati, hutang tu tetap dibayar. Walaupun dia mati, tetapi dia tidak mati. Macam mana orang yang meminjam tu mati tetapi dia tidak mati. Sebenarnya dia kata macam ni, awak form a corporation, company. Jadi yang meminjam itu bukannya orang itu, yang meminjam adalah company yang ada shareholders. Apabila orang yang meminjam tu mati, dia kontrak ni bukan dengan orang yang meminjam, dia kontrak dengan ikram sendiri yang berhak. Jadi analogi mati, ikram tetap ada untuk kaitan. Jadi itulah dia asal usulnya corporation di dalam dunia ini. Sebelum itu dia tidak ada this concept of the entity that borrows separate from the owner. It was invented by the West. Di negara Islam dia ada syarikat, tapi syarikat adalah partnership. Partnership law, saya belajar partnership law. Siapa partnership law tak teman-teman ni. One partner dies, the partnership dissolve. It's not good enough. Jadi dia kena buat satu lagi konsep dipanggil corporation. Maknanya sebenarnya istilah syarikat itu tak betul. Syarikat itu refers to partnership. Dia yang direfer tu yang dipanggil company atau corporation. So corporation pun bermula di Eropah tadi untuk meminjam. Kemudian dia buat bisnes. Jadi dia boleh pinjam banyak. Lagi besar syarikat, lagi banyak company, lagi banyak dia dapat pinjam. Jadi berlumba-lumbalah company ini untuk meminjam, dan juga berlumba-lumbalah berusaha untuk jadi besar supaya dia boleh mendapat market power as well as dia dapat pinjam lebih banyak besar. Sebab itulah kita ada syarikat yang besar-besar di Eropah.
maka majulah dia di sana dengan the economy player by corporations. Whereas in the Muslim world ada beberapa ciri lain sebelum itu. Apa berlaku di Eropah? Big corporation, industrialist, tapi highly indebted on hutang. Jadi dia nak mengurangkan ataupun dia tak memastikan bahawa hutang boleh bayar dan untung ada, apa dia buat? Dia kena jimatkan kos, competition between them. Macam nak jimat kos? Salah satu cara je lah, mengurangkan kos yang boleh dibuat. Yang lain susah nak kurang, macam apa ni, nak kurangkan kos material susah, gaji. Ataupun pastikan bahawa orang kerja lebih banyak tapi gaji remain the same. That's how they reduce cost, become more productive. Sebab itulah berlakunya penindasan yang sangat banyak di Eropah oleh industrialis di Eropah. Dan oleh kerana itulah sejarah Industrial Revolution adalah penuh dengan penindasan. Baca sejarah dia, penindasan budak-budak sebagainya, kilang. Oleh kerana itulah maka Karl Marx telah menulis buku Das Kapital. Dia kata ini problem, this is oppression of the poor, oppression of the weak by the capitalist. So the solution is socialism. Take the wealth, ambil pemilikan harta daripada orang kaya dan diberikan kepada share semua sekali pada proletariat. No more class struggle, no more capitalist class and low class, everybody is the same. So the solution is socialist society. Tetapi masa itu internet tak ada. Jadi Karl Marx telah tidak ada akses kepada Google. Kalau dia Google, dia patut buat Google, dia akan Google oppression in Muslim country. Sebab Muslim country juga beramal dengan pemilikan harta. Capitalist society sebenarnya, where ada golongan pemilik harta dan ada pekerja, tetapi tidak berlaku penindasan yang berleluasa di negara Islam. Kenapa tidak berlaku penindasan di negara Islam? Simple. Kerana dia tidak berhutang. Sebab industri hutang tidak wujud di dalam masyarakat Islam pada masa itu. Sebab diharapkan oleh agama. Maka orang-orang berniaga pada masa itu dia tak payah hutang. Tak payah hutang, dia relax. Orang hutang dia memang tak relax. Keluar pagi-pagi sebelum subuh, balik malam-malam nak bayar hutang. Balik keluar dengan kereta cantik dia kan, BMW dia. Baliklah balik malam. Nak bayar hutang kat BMW dia tu lah. Tapi orang yang lain tu yang tak hutang pakai kereta biasa, pelontong. Keluar lewat, balik awal. Nanti nak kereta pelontong lah. Tapi kalau hutang dia akan tekan. Apa anak-anak boleh jual, miskin boleh dilacurkan kan. Kalau hutang dia desperate kan. Anyway, so negara Islam dia tak ada company. Yang ada institusi yang ada profesi yang banyak beroperasi dalam masyarakat ekonomi dipanggil wakaf. Kerana berbanding dengan Eropah yang ahli-ahli masyarakat dia tengah pening fikir nak bayar hutang, dan orang yang memberi hutang pening pastikan hutang dibayar. Di negara Islam dia orang tengah pening, atau bukan pening lah, dia tengah memikirkan bagaimana nak memastikan bahawa pahala mereka berterusan selepas dia mati. Dia berfikir tentang memberi khidmat kepada masyarakat. Dia dah mati, macam mana nak dapat pahala continuous. Jadi apa dia buat? Dia buat wakaf. Maknanya mati tetapi tidak mati. Sama tadi mati tak mati juga kan. Tapi tadi mati tak mati nak bayar hutang. Yang ni mati tapi tak mati dari segi mendapat pahala. Maka banyaklah wakaf. Institusi wakaf telah diadakan. Jadi operasi ekonomi di negara Islam pada masa itu wakaf lah. Sekolah-sekolah semua wakaf. Sebab tu kerajaan, ada topik lain lah, kerajaan tak masuk campur dalam pendidikan. Semuanya free. Free pun oleh kerajaan, bukan kerajaan bagi PTPTN, bukan kerajaan punya kolonial, tidak. Ia adalah kerana wakaf banyak. Semua disponsor oleh orang kaya. Orang kaya bagi. Sebab dia nak dapat direct, tak apa. Sekarang ni orang nak bagi duit kepada kerajaan untuk sponsor, dia tak nak. Kenapa? Nanti duit masuk poket orang lain kan. Jadi dia tak, dia nak bagi free tapi dia tak nak bagi duit kepada kerajaan. Dia masalah lain kan. Duit dia tak bagi kepada kerajaan tapi dia nak free daripada kerajaan. Nah, itu dia punya terbalik. Jadi di negara Islam pada masa itu dia nak pahala, jadi dia bagi. Jadi kerajaan tidak tertekan. Macam-macam benda free. Jadi rakyat tak payah minta dari kerajaan tu. Jadi kerajaan punya bajet very small. Pada sebab itu bila bajet dia ada buat bajet juga, tapi dia tidaklah menjadi satu perkara yang dibincang-bincang kepada orang. Sebab dia tidak ada efek kepada kehidupan manusia. Masyarakat tidak ada efek. Dia small
semua isu. Tak ada kena-mengena dengan orang. Sikit-sikit je kena. Sekarang ni is the big story kan. Semua tahu pasal bajet. Budak sekolah pun tahu pasal bajet. Orang tua pun nak mati pun pasal bajet lagi. Mana pencet dia dapat. Bapak pencet. Semua betul. Anyway, so back to the situation just now, di negara Islam tak ada. Di Eropah dia telah lain story kan. Tapi dia ekonomi dia kuat. Islam dia slow, tapi dia banyak krisis. Tapi orang Islam ni dia tak sedar kan. Dia banyak krisis, tak masalah. Kalau banyak masalah, penekanan, dia ada satu lagi, dia ada banyak krisis yang kita sebut tadi, up and down. Yang krisis saya sebut tadi adalah tulik. Lepas tu banyak krisis lain tu, macam-macam krisis ada. Tapi dia continue lah. Orang-orang yang sakit tu bunuh diri dan sebagainya, tapi dia continue. Anyway, negara Islam, Ottoman Empire. Ottoman Empire. Jadi Ottoman Empire dekat dengan Eropah. Dia telah terpengaruh dari kemajuan Eropah. Eropah ada teknologi dan sebagainya, dia terpengaruh. Jadi apa yang berlaku ialah dia terus berhutang. Pada kurun yang ke-19 ni, 1881 dah banyak sangat hutang. Okey. Sebab dia lupa tentang ayat ini, saya lupa nak baca. Banyak slide, lebih banyak slide pun bagus lah. Tapi sebab anda kena suruh cut down, misi. Masih baik nampak. Ni satu ayat yang patut dihafal oleh kita semua. Surah Taha. A'udzu bisyaitanir rajim. Wala tamuddanna 'ainaka ila ma mat'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linahzinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka yang kafir itu menikmatinya, yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini untuk kami menguji mereka padanya sedang limpah pada Tuhanmu di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maknanya kalau kita tengok orang kafir ni dengan kemewahan hidup, jangan tengok dengan iri hati. Sebab kita menuju pada hari akhirat. Itu tempat kita. Itu yang dia ada macam-macam tu. Dia ada Disneyland lah, dia ada bangunan besar, dia ada teknologi dan sebagainya. Itu adalah hanya ujian semata-mata. Dia nak kena uji. Tetapi yang kekal abadi yang kita patut mimpi setiap hari, yang nak, yang obses ialah akhirat, syurga. Itu kita kena ajar anak. Hafal ayat ini dan suruh anak-anak kita hafal. Sebab apa? Ini telah tidak dihayati oleh khilafah Uthmaniyah. Oleh kerana itu dia nak kepada kemajuan yang sama dengan Eropah, dia telah meminjam daripada Eropah dengan membayar interest 200 juta pound pada tahun 1875 dengan membayar faedah 12 juta setahun. Akhirnya dia tak dapat bayar, tak dapat tukar nak bayar hutang, maka Eropah telah menubuhkan satu institusi dipanggil Ottoman Public Debt Administration yang staff by about 5,000 penuh report, 5,000 staff dalam masalah negara Eropah untuk kutip cukai daripada rakyat Islam untuk membayar hutang khilafah Uthmaniyah. Betapa malunya, betapa lemahnya khilafah Uthmaniyah pada masa itu. Jadi lemah, dan oleh kerana itu tidak heranlah dia telah tumbang dengan senang. Badai dia tumbang itu tak ada peperangan apa-apa pun, dia begitu. Sebab apa? Dia hutang banyak. Dia buat kereta api. Siapa yang baca sejarah ada gambar Hijaz Railway daripada sampai kepada Madinah nak buat itu projek Ottoman Empire. Tapi dia hutang, tak dapat bayar. Dia ada projek terbengkalai. Itu kebanggaan ada orang bantu. Itu pun ada teknologi orang tahu ada masalah internet dan sebagainya. Itu adalah legacy of hutang Ottoman Empire kepada Eropah. Jadi akhirnya dia telah lemah. Anyway, dengan lemah, dengan jatuhnya, maka senanglah bagi penjajah untuk datang ke mata-mata dunia Islam. Termasuk dia dah masih datang negara kita pun. Tetapi di semenanjung Arab dan Timur Tengah terbuka luas untuk mereka menjajah. Pak Ottoman Empire tak ada. Maka dia pun mengajarlah kita
macam-macam ilmu sesat dia, ilmu ekonomi sesat dia tadi. Termasuk oleh kerana itu, maka di Malaysia bagi contoh pada tahun 51 kita ada Money Lenders Act yang menghalalkan amalan riba dan Money Lenders Act ini. Walaupun kita ada ulama majlis fatwa dan sebagainya, tetapi dia tetap meluluskan Money Lenders Act ini yang menghalalkan riba, dan ia berkuat kuasa sehingga ke hari ini. Maknanya sesiapa di kalangan sini yang tidak tetap dengan tarikh ikrar keluar di sana kemudian buka money lending business, dia tidak akan ditangkap oleh jabatan agama, sebab dia dilindungi oleh, sebab apa? Dia kata saya telah mendaftar syarikat saya di bawah Money Lenders Act, saya boleh berkecimpung dalam bidang ini, dan jabatan agama tidak bersentuh orang beramal riba. Sehingga hari ini kalau di negeri Perak dia boleh memberi pinjam dan mendapat juta-juta riba yang haram dan dosa besar itu dengan tidak diganggu oleh masyarakat Perak. Tetapi kalau dia menari kocok-kocok, dia akan ditangkap. Maknanya di kalangan di mata jabatan agama di Perak, kocok-kocok itu lebih serius daripada riba. Begitu juga apa di sini ya. Maknanya dihalalkan riba. Di seluruh Malaysia bahkan semua orang boleh berkecimpung dengan riba tanpa perlu bimbang ditangkap oleh masyarakat agama. Sebab apa? Sebab kita ada yang tidak diluluskan oleh negara kita. Okey. Ini dia duit. Kan? Dalam istilah tuan ya. Ini dia duit yang digunakan oleh datuk nenek moyang kita dahulu. Dalam bentuk ini. Kalau siapa meminjam anak dara dulu, inilah dibawa untuk membayar mas kahwin dan sebagainya. Tetapi datang orang Cina, dia kata apalah orang Melayu tu, komang kata, pakai duit ni. Dia ajar kita pakailah duit C. Maka dia telah mula mengajar kita ini duit dia. Dia datang mengajar sejarah dia. Dia datang dan mengajar kita pakai duit C daripada Cina. Tapi bila musim terpujuk datang, dia tak datang, orang Melayu pun tak ada duit tu. Dia pun mulalah cari tanah, buat duit sendiri daripada tembaga dan sebagainya. Ini ada duit kita dahulu. Ini duit kita dahulu. Itu nama-nama dia tu. Tampang, apa lagi? Duit ayam, pitis, sebab pitis. Itulah asal usulnya. Asal usulnya dia panggil pitis tu, pitis. Dia ada benda, pitis. Cuma sekarang ini dia dah lain. Mau ada pitis tak? Ada pitis tak? Dia kata ada. Berapa ringgit? Apa tak? Dia patutnya ada pitis tak? Berapa keping? Macam tu dulu. Sekarang ada pitis tak? Ada. Berapa ringgit? Dia lain. Ya, sebab sekarang duit dah jadi ringgit. Dia bukan pitis. Dulu pitis tu lah. Kenapa boleh jadi macam tu? Saya nak cerita. Kalau tidak disekat oleh besi. Joko Terengganu, Katun Johor, dia pakai Katun. Johor ni Katun. Kalau yang penjajah datang, kemudian bawa duit dia dan sebagainya, mana banyak duit dulu, banyak duit dahulu. Kemudian, maknanya dia all this money, dia compete, mana boleh pakai macam-macam duit. Sebab dia bernilai. Macam dia buat di rumah, lembaga sebagainya, perak. Jadi dia bernilai, jadi orang pakai lah. Tetapi, apa yang berlaku, pendek cerita, pada tahun 59, negara ditubuhkan, pada tahun 75, 67 ringgit Malaysia diperkenalkan. 75 satu akta telah diluluskan, dipanggil Malaysia Money Act. Ini apa tak tahu sejarah, tanya saya ni, kemungkinan saya rasa tak ada seorang pun tahu dia. Tetapi ini adalah satu akta yang sangat penting, sebab dia telah membuat telah mengatakan bahawa sesiapa apapun jenis duit selain daripada ringgit tidak digunakan. Hanya ringgit boleh digunakan di dalam transaksi urus niaga atau kedai perbankan. Siapa pakai Katun Johor, pitis Kelantan, pakai Kelantan boleh pitis. Tapi bila nak bagi tak boleh pakai, kena pakai ringgit 75. Siapa pakai selain daripada duit ringgit, dia boleh ditangkap dan didapur. Tapi kita pun tak kisah kan? Kenapa kita tak kisah? Sebab kita tak faham. Kita tak faham kenapa dan apakah implikasi. Siapa yang boleh mengeluarkan ringgit? Bank negara. Bank negara. Tapi yang mencipta duit, siapakah yang mencipta duit? Ada orang tak tahu. Yang mencipta duit adalah commercial bank. Commercial bank yang mencipta duit, dia panggil credit creation. Ada orang tak tahu. Tapi yang
Yang membenarkannya adalah bank negara. Macam mana dia dicipta? Saya akan cerita. Ini adalah bahagian yang sangat penting. Sesiapa yang tidur tolong kejutkan, siapa yang mengantuk tolong sedar. Inilah bagaimana sistem mencipta duit dalam ekonomi kita yang dipanggil ringgit. Ia bermula apabila bank menerima deposit oleh pendepositor. Bank akan menyimpan sebahagian daripada deposit untuk memenuhi permintaan pengeluaran. Sebenarnya nak keluar duit kan, tapi bank dia akan simpan sebahagian saja. Yang selebihnya apa dia buat? Dia akan bagi pinjam. Jadi banyak mana nak bagi pinjam bergantung kepada kadar dipanggil. Sebahagian dia dipanggil deposit rate, dipanggil katakan ada beberapa bank komersial dalam sistem perbankan. Bank 1, bank 2, bank 3. Katakan individu A melakukan deposit dalam bank 1 jual RM1. Bank negara Malaysia membuat peraturan bahawa cash reserve requirement sebanyak 5%. Maksudnya apa? Maksudnya bank kena simpan 5% saja, yang selebihnya boleh dipinjam. Tapi dia kena simpan sikit, 5%. Yang selebihnya dia boleh bagi pinjam untuk dapat bunga. Kalau tak pinjam tak dapat bunga. Tak dapat bunga, nak bayar depositor dia tak ada duit, jadi dia akan bagi pinjam. Kemudian katakan itu berlaku, bank 1 memberi pinjam RM50 kepada individu B. Satu akaun untuk individu akan dibuka dia. So RM100, kemudian disimpan RM5, yang ini dibagi pinjam. Okay? Kemudian katakan duit yang dipinjam dari bank 1 tadi oleh individu B dibayar kepada individu C untuk menyelesaikan hutang B pada C, maka C akan masuk duit dalam sistem bank. Bank lain pula, bank 2. Bank 2 pun menyimpan sebahagian sahaja, 5% sahaja, yang selebihnya akan diberi pinjam. Benda itu akan berulang. Ini dia, ini account. Apa ni? Siapa boleh fikir masuk, dia bagi pinjam dia kepada pelanggan. Okey. Jadi sebelah sana siapa baca accounting, liability, ini aset. Jadi aset bank adalah duit reserve dan juga yang dibagi pinjam, ini aset dia. Yang itu adalah deposit. Deposit adalah liability pada bank. Pada bank deposit sebab dia kena bayar balik. Yang ini aset dia. Jadi balance kan. Katakan duit yang dia masuk tadi akan berpusing-pusing, akhirnya inilah dia akan berlaku kan. Jadi bank 1, bank 2, bank 3 masuk RM1 kat sana. Okay. Jadi sekarang tengok jumlah deposit berapa semua kali? RM2,000. Masuk bank, masuk jumlah semua kali RM2,000. Kemudian ini adalah bagi pinjam kawan, ingat tak? Sampai ni jumlah semua sekali berapa hutang dia bagi pinjam? 1,900. 1,900 loan has been created. Ini adalah yang saya ingin tadi ya. Yang original. Ini adalah asset bank. RM2,000. Okey, ini jumlah pinjaman ya. Jumlah yang bagi pinjam tadi ya. Sekarang money supply. What is money supply? RM100 deposit. Duit yang telah dicipta, berapa jumlahnya? Yang ada dalam sistem 1,900. Ini dicipta 1,900, campur dengan 100 tadi 2,000. So money supply 2,000 based on deposit of 100. Itulah dia bagaimana wang dicipta. Itulah wang dicipta dalam sistem zaman sekarang. Jadi kalau tengok wang dicipta tadi, yang RM1,900 ini boleh nampak tak? Ada, dia ada tak dalam? Dia tidak ada. Apakah bentuknya? Yang RM1,900 itu there is money tu, tetapi dia ada, dia exist physically tak? Dia tidak ada. Dia adalah dalam bentuk apa? Dia adalah catatan-catatan di dalam buku-buku bank. Jadi siapa yang tak belajar ini, dah belajar katakan dia bank, duit dari dalam bank, dia akan di bank nak keluarkan duit. Semua apa depositor pergi nak keluarkan duit dia ingat apa deposit jumlah sekali adalah yang sebenarnya this is deposit ya. Deposit RM2,000 kan? Ini deposit RM2,000. Kalau semua pendepositor pergi ke bank nak keluarkan duit, sebenarnya deposit yang ada yang original satu saja. Yang lain adalah dalam bentuk catatan-catatan. Jadi bentuknya sudah berubah duit ya. Bukan sahaja bentuk syariah logam dan sebagainya, tapi adalah dalam bentuk hutang-hutang yang diberikan. Ada yang duit yang dapat dilihat dan apa yang banyak tidak dapat dilihat. Maka wang tu banyaklah. Wang banyak dalam ni, tetapi pada masa yang sama hutang juga banyak. Okay? Daripada 100 tadi dia ada 1,900.
banyak hutang. Sebab tu dia ada banyak krisis, sebab hutang banyak. Kasih hutang, kasih hutang dia kan. Katakan individu A, dia meminta untuk keluarkan duit tadi, saya sebut tadi, bimbang. Seorang je depositor, dia nak keluarkan duit, RM100 dia masuk. Boleh tak dia keluarkan duit dia? Berapa ringgit yang tinggal? RM100 yang tinggal. Sorry, RM5 yang tinggal. RM100 dia dah, RM55 dah keluar dah. Dah bagi dia kau dah sekulit. Yang simpan RM1. Jadi kalau semua pendepositor pergi ke bank nak keluarkan duit dia tadi, deposit semua RM2,000 kan. Tetapi yang ada tu RM100 je. Semua sekali RM100 je. Deposit RM2,000. Jadi kalau pergi ke bank, apa bank akan buat? Kalau semua pendepositor pergi ke bank, apa bank akan buat? Tutup bank. Kunci pintu. Saya bukan cerita, saya bukan buat itu bila dia berlaku. Orang depositor pergi ke bank nak keluarkan duit, inilah akan berlaku. Dia akan kunci pintu. Sebab tak ada. Kalau dia masuk, dia tengok, tak ada. Dia akan tunjuk buku, this is your deposit. Tapi dia tak ada buat apa-apa. Jadi kalau dia takut dia kena cekik oleh depositor, bank manager kunci pintu, cabut lagi. That's what happens. Ini bukan cerita yang lama-lama. Sebab apa? Ini dia. This is 2007 London. Newcastle. England. This is Northern Rock Bank. Depositor pergi ke bank, nak keluarkan duit, dia tutup pintu. Beratulah masalah semua. Cerita ni sebab sistem tu tak berubah sampai sekarang. Maknanya, sama lah juga di Malaysia. Kalau semua orang pergi ke bank nak keluarkan duit, beratulah kita semua. Sebab tak ada. Dia catatan sahaja. Bahkan, dia tak ada buku nak tunjuk pun. Sebab apa? Dia tak catat dalam buku pun. Dia catat kat mana? Dalam cyberspace. Dia akan tunjuk dalam cyberspace. Tapi dia takut kita maki dia. The internet is down. Macam tu. That's what may likely happen. It's all in cyberspace. So anyway, this is the story. Jadi sekarang ini, anyway, tak cerita. Sebab itu, sesiapa yang membuat kenyataan yang membuat pendepositor bimbang tentang sistem bank, dia boleh didakwa di bawah Akta Banking and Financial Act yang digunakan untuk sama Hafiz Ramli itu. The Act tu termasuk juga kenyataan yang undermine the confidence in the bank. Kalau saya buat kenyataan ni, saya cakap kat sini, orang kat sini dia dengar kan, jadi tak bahaya. Cuba saya melelong pergi duit tak ada kat bank tau, duit tak ada kat bank, tak angkat je saya akan didakwa sebagai orang yang undermine. Jadi sebenarnya dia menipu kita. Sebab apa? Bila kita masuk deposit, kita cakap, tanyalah, tak percaya besok kat bank, saya nak masuk deposit RM500. Boleh tak saya keluar duit RM500 next week? Lusa ke apa kan? Boleh, dia kata, boleh, no problem. Boleh keluarkan. Tipu. Sebab kalau semua orang cakap macam tu, tak boleh. Tak ada, duit tu dah ada. Tetapi ini adalah tipu yang dibenarkan oleh Akta Kerajaan. Akta bank membenarkan penipuan ini dengan syarat orang tak semua pergi. Dia tak cakap macam tu kan. Awak boleh keluar semua sekali dengan syarat orang lain tak buat lah. Dia tak cakap macam tu lah kan. Tetapi kalau semua orang cakap macam tu, buat kan tu, memang that is the banking system. And therefore dia akan jaga supaya orang semua yakin. Sebab tu bank bangunan dia kukuh. Dia I study this. Bangunan bank dia buat dengan granite kan, tiang dia besar-besar, tapi dalam pun tak ada duit pun, tak ada. Adalah duit untuk cash untuk orang pun, tapi tak banyak seperti dalam buku dia. Taklah berbilion-bilion dalam bentuk cash, tak ada. Tak dalam bentuk cash. Jadi, tapi dia buat macam tu sebab apa? Dia nak bagi orang confident. Kalau buat kayu pakai jaga pun itu confidence is very important in banking system. Confident. Jadi kenyataan pun kena menteri cakap our banking system is solid. Our banking system is solid. Dekat Eropah sama juga. Our banking system is solid. Tapi orang sana lebih kritikal. Dia tak dengar politician dia, tak percaya lah, dia kata pergi bank, tutup bank. Sebab kat sini lain kan. Kat sini our politician kata everything is okay. Oh ya, okay, no problem. Kita lebih senang percayai kan. Sebab kita jalan-jalan di krisis bank ni. Okey, sekarang apa berlaku sekarang ni ialah duit dibekalkan oleh bank. Dan bank sangat penting sebab dia adalah the sole supplier of money. Dan money kalau tak ada, the world cannot function. Betul tak? Jadi bank become the most important institution in the modern society all over the world. Padahal semuanya adalah industri yang diharamkan oleh Islam, tetapi dia become the most modern. Jadi sekarang ini
Dia cepat, dia nak bagi banyak orang. Jadi hutang semakin cepat. Sebab tu sistem kewangan meningkat 5 kali ganda berbanding dengan ekonomi biasa. Dunia ekonomi dengan kewangan terlaju. Bagi contoh, kalau kita tengok black clock, bank bagi pinjam dia akan create hutang sebut tadi kan. Maka hutang bertambah dengan laju. Tengok di sini, star, the economy is firing on all cylinders. Domestically as bank credit is very important. An indicator of the robustness. Apa? Kredit bank tu, hutang bank adalah indikator kepada ekonomi. Kalau ekonomi nak tahu ekonomi jalan atau tidak, tengok kepada hutang bank. Berapa banyak dia bagi hutang. Tetapi dia punya hutang berapa naik? 13.5%. Tapi tahu tak ekonomi Malaysia pada 2011 berapa? 4% sahaja. 4%. Tak, not higher than 4%. Tetapi kredit berapa? 13.2%. Therefore sebenarnya the growth of hutang dalam ekonomi kita jauh lebih laju daripada the growth of the economy. Alright? Maka tidak heranlah hutang isi rumah di Malaysia pada 1991 saya tak ada data. Tapi saya sebut tadi, datuk nenek moyang tuan-tuan, ada hutang tak? Ada hutang. 2001 hutang isi rumah maknanya kita semualah 210 bilion. 2007 450 bilion. 2010 581 bilion. Dia naik melaju. Kebanyakannya kereta dan rumah. Hutang satu kepala saya kira sendiri based on population size 8,000 satu kepala 2001. 2010 berapa? Tengok 21,000. Dia more than double. Sebenarnya jumlah ni satu kepala kecil dia sebenarnya. Sebab apa? Sebab this figure include semua population, termasuk orang asli dan anak kecil ni. Anak kecil ada hutang tak? Tak ada. Yang hutang bapak dia. Bapak dia beli kereta, berapa hutang? Satu prayer apa? 60,000. Satu rumah berapa? 200,000. Satu kepala di sini sebenarnya average berapa? More than 8,000, betul tak? And certainly more than 12,000. Sangat berbeza dengan satu nenek moyang kita dahulu. Zero debt. Sekarang ni dah hundreds of thousands in debt. Of course, Amerika dan Eropah lagi dahsyat lah satu kepala hutang dia. This is the phenomenon yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Okey, tak ada masa, terus hutang kat kredit meningkat. Ini food for thought, cash for thought. Ada bank, ini adalah Profesor di UTM 9,000 hutang. Bank loan, student loan 66,000 PTPN Ini student kat kot, credit card 10,000. Ini housewife, multiple credit card 10,000. Ini car loan 8,000. Siapa yang tak ada hutang? Itu dia, dalam kawan dia. Cash, we 50%. Maka siapa yang paling kaya kan? Inilah dia, welcome to modern society, di mana pengemis lah orang yang paling kaya sebenarnya. Okey, saya nak cerita syarikat besar-besar, hutang banyak, jadi bersaing. Apa bersaing? Apa jadi? Bila saing banyak masalah kewangan, hutang. Tengok SIA, deposit. Orang kata orang betul emas rugi kan, sebagainya. Ini tahun, ini bila punya ni, saya tak tahu. I think is somewhere bulan 5, tengok SIA hutang berapa? Rugi berapa? 38.2 million US dollar. Rugi juga sebenarnya. Competition banyak. Jadi dia adalah very vulnerable. Hutang banyak, oleh kerana itu sedikit masalahnya dia akan naik harga minyak sebagainya, dia akan rugi. Ini tengok ni, SIA said it has asked its pilots to volunteer for no pay leave of up to 2 years. SIA, saya difahamkan dekat Malaysia sekarang ni ada 15,000 orang yang ada lesen pilot, commercial airline pilot, tak dapat kerja. SIA pun buat orang. Maknanya siapa yang hutang PTN untuk belajar jadi pilot, sakit. 200,000 hutang nak jadi pilot, tapi tak ada kerja. Ada seorang kawan saya, anak saya nak jadi pilot kak, tapi bapak tak ada duit, jadi terpaksa abandon plan nak jadi pilot. Nasib baik dia kata, video kata, nasib baik. Now he's working as a human resource manager, dapat gaji. Kawan dia yang dapat masuk jadi pilot, sekarang ni kerja jadi waiter. Hutang tak kepala, hutang untuk jadi license pilot. This is the modern society Jangan motor buang 47,000 orang. Japan Airlines buang 16,000 orang.
Rico buang 10,000 orang. Panasonic buang 17,000 orang. Joe Biden cakap, I will read to you. Jadi sekarang tanya Obama, what is going to happen to our unemployed? Ramai orang tak ada kerja sekarang ni. Obama kata, Joe Biden, kau cerita lah, aku tak bagi tadi. Aku tak nak cakap, tengok marah aku kan. Kau vice president, you do sambut lah, kau president kan. So do make the announcement to the American people. Joe Biden pun cakap, Vice President Joe Biden gave a stark assessment of the economy today, telling an audience of supporters there is no possibility, tidak ada kemungkinan to restore 8 juta, untuk memberi balik pekerjaan kepada 8 juta orang yang hilang kerja. Dia tak akan dapat balik kerja. Itulah realiti dalam masyarakat Amerika. Sebab tu Amerika sekarang dalam keadaan tenang. Dia tak akan dapat balik kerja dia. Sebab apa? Syarikat-syarikat buang wang kan untuk survive dalam keadaan competition untuk mana syarikat-syarikat berhutang banyak. Ini adalah di England 300,000 public sector, bukannya private sector ni ya. Ini public sector, sektor awam yang kerja dengan kerajaan Britain akan kehilangan kerja. 300,000 orang akan dibuat. Siapa ni? Pensyarah universiti, University Technology England. Lepas kejap. Sekolah-sekolah nurse dibuang kerja. Okay. Millions akan dibuang kerja. Syarikat yang buang kerja dalam tahun 2011, tengok tu, BlackBerry, Barclays, Pfizer, Lockheed Martin, semua buang-buang. Hong Kong hotel. BlackBerry pun okay. Unemployment, big problem. Okay, syarikat kalah. Okay, I'm going faster and faster now. Manchester United menang Liga. Dia tak boleh buang main dia tak ada orang nak main tak padam dia kan. Tapi hutang dia dia rugi juga. Kenapa? Macam tu, loss due to loan repayment. Hutang, tengok dia hutang dia tak tahu hutang dia berapa. Tengok dia hutang kelakar bola di Eropah yang orang tengok bola sekarang ni kan, nampak kaya kan. Tengok hutang dia berapa, 3 bilion. Chelsea, Real Madrid hutang 2.4 bilion. Barcelona, tengok ini dia punya hutang dahsyat ya. Okey, saya teruskan. Ini mangsa-mangsa kan. Ini mangsa yang mereka cakap Occupy. Dia tak tahu ni ya. Dia tak tahu apa masalah dia. Dia tekan, dia tak ada kerja, dia tak ada rumah sebagainya. Dia tekan, dia marah kepada society kan, untuk Occupy dia. Tapi dia tak tahu sebenarnya adalah sistem. Dan di kalangan mereka sistem ni, siapa sistem tu? Sistem keuangan. Siapa dia? Siapa yang terlibat dengan sistem lah? Yang ada kerja dengan bank, yang ada deposit dengan bank, semua sistem. Semua itu adalah terpalit lagi. Dia semua mangsa kepada sistem, mangsa kepada diri sendiri. Faham? Kalau kita tanya kita macam mana ni, sistem ni bukan orang, dia adalah satu cara beroperasi. Tapi dia tak tahu. Dia tak faham. Jadi dia minta, I just want a chance, dia kata. I just want a chance. Tak ada kerja. Okay. Dia marah bank. Tetapi bank ni, katakan dia marah bank. Ini orang tak faham ni, katakan dia marah bank. Bank kenapa ni? Bagi pinjam kat orang, kemudian minta hutang. You tahu tak? Kita tengok bank tadi, kalau orang minta kalau bank, ingat tak, aset dia belah kanan adalah orang hutang kan, sebelah sini deposit kan. Kalau bank kesian belas kepada orang yang meminjam dia maafkan, apa jadi? Hilang deposit dia, hilang aset dia, kosonglah aset, sebelah liability dia. Maknanya deposit tuan-tuan hilang. Sama bank macam mana? Sebab bank nak jaga deposit tuan-tuan. Itu kita kata sistem. Itu sistem. Orang tak faham kan? Nak cerita lagi. Sebentar saya ingat ni, yang buat complicated. Bank pula, sebagai contoh, bank Islam dimiliki oleh tabung haji. Ramai kau punya duit bank Islam, dia marah bank Islam. Bank Islam ni jahat tu, minta mungkin tu duit boleh pinjam. Janganlah Islami sikit kan? Kesian belas. Kalau bank Islam kesian belas pada peminjam bank Islam, dia hapuskan, maafkan semua hutang, bank Islam akan hilang aset dia. Hilang bank Islam, mana rugi, dia bankrupt. Siapa pelabur dia? Tabung haji. Tabung haji hilang duit, mana tak pergi dah haji tuan-tuan. Yang paling interesting,
Yang marah tadi pada bank ialah pendeposit tabung haji juga. Maknanya dia marah pada diri sendiri. Dia tanpa dia menyedari. Okey, dia marah pada langkah untuk menyelamatkan deposit dia dalam tabung haji yang berlaku dalam bank, yang terpaksa meminta duit pada dia yang meminjam the bank. That is how the system works. Okay. So ini dia, manusia sekarang sedang merana. Dia tulis, compassion is the chief law of human existence. Saya pakai teks ni saya sedih. Sebab apa? Dia minta 19. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah dia Rasul. Islam. Rasulullah membawa Islam menjadi rahmat. Ini yang dia nak. Tetapi dia tak tahu mana nak dapat. Dia tak dapat. Sebab apa? Sebab kita yang membawa Islam ini, kita tak dapat nak memberikan sistem ini kepada masyarakat dunia. Sebab itu dia merana sekarang. Okey. Ni pembaziran. Syarikat punya banyak petani-petani. Dia bela lembu, ada susu dan sebagainya. Tapi goes up and down ekonomi, dia minta duit dari kerajaan tak nak bantu. Dia marah. Apa dia buat? Dia mengamuk. Dia tabur je susu-susu dalam apa ni? Ladang. Dia perasaan. Jadi gila. Inilah dia, pembunuhan. Dia hutang banyak. Bunuh diri sendiri, bunuh bank manager. Padahal manager tu buat kerja dia je kan, tapi kena bunuh. Ini, bunuh diri, bunuh keluarga kerana masalah kewangan. Billionaire kills himself over financial crisis. Kenapa dia billionaire boleh bunuh diri? Sebab apa? Hutang dia lebih bilion. Ini masalah kewangan. Penjahat utama bunuh diri di kalangan orang Islam sekarang ni dah bunuh diri. Dulu orang Islam tak dengar bunuh diri. Kenapa? Masalah kewangan. Okey, seterusnya kacau bilau Argentina. Saya akan faster and faster. Ini kacau bilau di seluruh dunia sekarang ini. Ini adalah akibat daripada ini England. Dulu ingat ada gambar ni? Kita bergambar dulu. Tak gambar saya belajar ke England. Ini tempat orang gambar sekarang. Dulu tempat orang gambar dulu. Israel pun sama juga. Dalam keadaan yang teruk. Kenapa? Dia mengalami sistem yang sama. Orang ramai sengsara di Israel sekarang. Tak ada rumah, duit tak cukup. Okay. Israel hutang banyak juga. Apa tu? Tapi debt dia lebih tinggi Malaysia ya. Tapi debt dia kerajaan dia. Greece sampai sekarang yang tempat tadi. Darah-darah orang apa ni akibat daripada ni. Adakah mungkin akan berlaku di Malaysia? Ini hutang kerajaan Malaysia. Ini sudah out of date. Sebab apa sekarang ni dah jadi berapa? Bawah dari dia mula nak 28.3 bilion. Tapi sekarang dah jadi 503 bilion. Ini dia chart dia. Pada tahun 70 bawah tu hardly tak nampak pun, bawah sekali kan. Nampak tu? Sekarang ini dia lebih tinggi daripada graf tu. Sebab sekarang itu 400 bilion saja kan. Dia actually now 503 billion hutang kerajaan Malaysia. Jadi kita menunggu apakah yang akan berlaku. Sekarang apa pendapat tuan tentang dasi hutang? Sejujurnya anda bahawa dasi hutang lah puncuk masalah. Ini nak bincang. Apa penyelesaian? Boleh mungkin ada pun video sini? Mana? Oh yes. Buka kerajaan 5 minit. InsyaAllah dalam 5 minit saya akan memberi penyelesaian kepada dunia. Ini adalah ayat dalam Quran yang bercakap tentang hutang ini ya. Riba. Terus pada anyway panjang. Ini apa maksud saya nak cerita kat sini sebenarnya? Kat sini kata dalam amal riba Allah Taala kata kamu kena tinggalkannya. Apa dia kata? Jika kamu kalau kamu tidak juga melakukan perbuatan yang akan makan, dia akan berat Allah Taala. Dan jika orang hutang itu sedang mengalami kesulitan hidup, maka bila tempoh sehingga dia lapang hidupnya. Dan sebaliknya bahawa kamu sedekahkan hutang itu kepadanya lebih baik untuk kamu kalau kamu mengetahui paling besar yang kamu akan dapat hidup. Itu cara Islam. Actually dia kata forget about riba. Kalau berhutang bagi tempoh. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa ni? Kalau kamu sedekahkan lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.
Dia sekarang itulah saya. Maknanya amalan itu hapus. Tapi masalahnya sekarang ialah, kalau saya sebut tadi, kalau dia hapuskan hutang orang, sistem itu akan kolaps. Dan Eropah dan Amerika, dia tidak boleh meninggalkan amalan riba ini, sebab dia dah bagi dia adalah benda yang halal. Jadi dia akan terus dengannya. Oleh kerana dia akan terus dengannya, dia tidak akan dapat selesai masalah. Sebab saya betul, dia tak akan selesai masalah. Sampai bila-bila dia akan makin teruk bahkan. Soalannya, adakah Bank Islam dapat menyelesaikannya? Adakah perbankan Islam boleh menyelesaikannya? Ini, sebelum saya jawab, tengok ni. Apakah dia bisnes Bank Islam? Dia jual ikan ke? Dia jual apa? Dia sebenarnya adalah di dalam industri hutang. Tetapi industri ini adalah industri hutang halal. Dia hutang halal, tetapi dia juga industri hutang. Jadi saya nak cakap panjang, saya cakap brief, kita brief sekarang nak discuss. Dia halal, tetapi dia bukan penyelesaian. Dia hanya halal, tetapi dia bukan penyelesaian. Saya dah bincang tadi, sebagai contoh yang paling jelas sekali ialah di Dubai. Dubai, dia banyak beramal dengan sistem perbankan Islam. Maknanya dia nak mengembangkan sektor ekonomi dia, dia pakai suku halal instrumen yang memberi pinjam cara halal ini daripada bank-bank Eropah. Dia bukan suku. Jadi halal kontrak dia. Tapi apa berlaku? Dia berhutang dengan banyak dengan cara ini. Dan membuat bangunan yang tinggi untuk melabur, sebagai orang melabur. Akhirnya, saya tengok tak ada orang nak beli bangunan itu, tak ada orang nak beli apartmen. Akhirnya crash. Dan ramai orang berada, pekerja-pekerja berada membaca kan, pelabur banyak rugi dan sebagainya. Itulah dia berlaku. Maknanya dia tidak dapat menyelesaikan masalah neraca kewangan, walaupun dia beramal dengan cara yang halal. Sebab apa? Sebab dia halal, tetapi dia adalah industri hutang juga. Tapi saya tak kata dia haram, dan saya tak kata dia patut dihapuskan terus. Saya tak kata begitu. Sebab apa? Kalau orang susah sekarang ni, kita hutang, kita tak bagi kan. Jadi beritahu bank boleh bagi hutang. Jadi dengan cara halal. Jadi dari segi itu, dia menyelesaikan masalah orang yang perlukan duit. Tetapi kalau dia menjadi industri yang besar, dia boleh menimbulkan masalah kepada ekonomi juga. Okey. Seterusnya, Dubai sebut tadi kan. Jadi sekarang ini, industri hutang ini Dubai ni cerita dah ni. Okey, Dubai hancur. Okey. Jadi sekarang ini macam mana kita menyelesaikan masalah? Saya sebut tadi, sebenarnya masalah berpunca daripada hutang. Dan hutang ini berkembang kerana dia ada industri. Pada industri. Industri ini yang masalah. Hutang itu sebenarnya adalah amalan yang baik. Amalan yang baik. Memberi hutang adalah pahalanya lebih baik banyak daripada sedekah. Tanya ulama-ulama, ustaz-ustaz yang akan bagi tahu, memberi hutang pahalanya lebih banyak daripada memberi sedekah. Sebab dulu-dulu orang yang berhutang itu orang yang sangat susah. Tapi sedekah dia bagi random kan. Jadi dia bagi targeted kepada orang yang susah yang minta hutang. Jadi banyak pahala. Jadi hutang tu tak salah, ada pahala. Tetapi jikalau memberi hutang dan hendakkan bunga, itu akan dikutuk. Jadi setengah-setengah aktiviti manusia ni, dia tak boleh jadi industri. Dia aktiviti tu kalau dia buat tanpa industri, dia boleh jadi yang baik. Satu contoh lagi, nak dapat understanding tu, saya tanya, apakah aktiviti seks baik ataupun tidak baik? Teragak-agak. Kalau tak adanya aktiviti seks, tak ada lah tuan-tuan di sini. Tetapi apa pula tentang industri seks? Industri seks lain cerita. Itu adalah satu benda yang sangat bahaya, boleh menghancurkan masyarakat. Jadi setiap aktiviti tak boleh jadi industri. Sama je dengan hutang. Hutang ni baik, bagi tolong orang sebagainya, tapi jangan jadikan dia satu industri. Bila jadikan satu industri, dia boleh menghancurkan masyarakat. Seperti yang kita tengok masyarakat hutang tadi kan. Jadi sekarang ni kita kena hapuskan industri hutang. Kita ada amal boleh, amal bagi pejabat, tapi jangan jadikan industri. Macam mana dia nak hapuskan industri hutang? Itu dia persoalannya. Jadi saya kata, mana-mana industri dia akan tidak wujud jika tidak ada untung. Kalau dia ada untung, dia akan berkembang. Kalau dia tak ada untung, dia akan bagi kecil. Akhirnya dia, kalau tak ada untung langsung, akhirnya dia hilang. Seperti juga katakan orang Tanzania jual, kita tengok orang suka makanan lain, dia jual nasi Eskimo berjualan. Orang makan tak sedap. Akhirnya
sekejap dia akan pergi tutup dah. Sama juga kalau industri bank ni kalau tak ada untung, dia akan tutup. Macam mana kita nak kurangkan keuntungan pada industri bank? Tak nak bagi dia untung macam mana? Jangan pinjam. Jangan bagi dia bisnes, itu jawapannya. Jangan bagi dia bisnes yang dia dapat untung. Dengan itu dia tidak akan dapat berkembang. Macam mana tak nak bagi dia bisnes? Jawapannya, jangan berhutang dengan bank. Itu saja jawapannya. Senang, sebenarnya sangat senang. Untuk menyelamatkan dunia daripada kesalahan anak cucu kita, sebenarnya senang saja. Dari segi apa nak buat, senang. Boleh buat ke tidak? Boleh buat atau tidak? Itu tanya diri sendiri. Tapi apa nak buat sangat senang. Iaitu, kalau semua orang tidak menjadi pelanggan kepada bank dari segi peminjam, maka industri ini akan lemah dan akan hilang daripada dunia. Di negara Eropah, dia susah nak hilang sebab nilai dia tak betul. Nilai dia consumption. Bila consumption dia nak lebih, dia tamat dunia, dia akan pinjam. Tetapi kalau nilai masyarakat Islam betul, dia ada sifat qanaah. Ada duit, belanja. Bahkan ada duit, belanja sikit, sikit bagi yang lain bagi kepada dunia. Hutang, paksa saja. Kalau dia beramal dengan nilai itu, sebenarnya dia boleh menyelamatkan dunia. Sebab orang yang dalam masyarakat Islam yang betul-betul, orang yang susah saja berhutang. Okay? Oleh kerana itu saya kata sebenarnya masyarakat Islam dan ajaran Islam sahajalah yang boleh menyelamatkan dunia dengan nilai dia. Nilai ini sahaja yang boleh menghancurkan institusi kebangsaan. Eropah tak ada nilai. Tapi nilai ini kena ada lah. Tapi nilai ini sebenarnya kalau kita menghayati tarbiyah ikram, memang boleh sangat. Sebab kita diajar dalam tazkirah kita setiap minggu. Nakik kita, kemudian dia asal orang sebagai bagi tazkirah masa akhirat, masa mati, ingat mati esok dan sebagainya. Dunia kita sementara, akhiratlah kekal abadi. Betul tak? Jadi senang sebenarnya. Jadi tak ada heranlah tentang dunia ni. Dengan syarat kita menghayati betul-betul tarbiyah ikram. Kalau tarbiyah tidak betul, dia jedai. Kalau tarbiyah tidak betul, dia akan jadi macam orang lain juga, termasuk sama dalam kehidupan yang mengenyam dunia. Walaupun nampak Islamik, ahli ikram, tapi sebenarnya lebih kurang sama dengan orang lain dari segi cara hidup dan nilai hidup. Dan kalau itu berlaku, maka ikram tidak akan dapat menjadi penyelamat kepada masyarakat kita, menjadi penyelamat kepada dunia. Dan Islam yang dibawa oleh ikram, Islam betul, tapi ikram yang dibawa oleh ikram nanti tidak dapat mampu untuk menyelamatkan masyarakat Malaysia dan juga dunia. Aku lihat hadza, astaghfirullah wa atubu ilaih, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama pula Pak Arab Mustafa. Kemahiran kepada penceramah kita. Beliau telah menyampaikan apakah bentuk-bentuk krisis dan juga penyelesaiannya. So anda nak simpulkan sikit saja. Krisis ekonomi ini berlaku dalam sistem ekonomi yang dicipta oleh manusia, dan dia berlaku dalam sistem ekonomi yang menggalakkan hutang, yang menggalakkan industri hutang. Dan penyelesaiannya ialah kita melaksanakan sistem Islam, dan dalam sistem Islam ini kita tidak akan menjadikan hutang sebagai satu industri, walaupun masih ada keperluan untuk hutang, tapi hutang dilaksanakan pada dasar ingin membantu mereka yang benar-benar dalam keadaan kesusahan. Dan orang yang berhutang kalau itu mengamalkan nilai-nilai Islam, yang hidup dalam keadaan yang cukup sederhana dan tidak akan berhutang sekiranya tidak perlu untuk berhutang. Jadi dengan ini saya nak bukakan sedikit untuk para hadirin sekalian, kalau ada soalan yang dikemukakan pada penceramah kita, silakan. Ya? Soalan? Razak dah. Tak ada faham. Dia yang Lepas tu dia punya kawan, dia ganteng. Geneva. Isu Geneva. laporan aku. Betul. Anda akan bahas mengenai kes yang gold sekarang ni, yang kes Geneva tu. Yang sekarang ramai pun beratur kat luar tu.
Ada yang spekulasi katanya kononnya bank negara tak ada duit lah. Mungkin ada yang buat pengalaman ada baca yang Terima kasih. Jadi soalannya tentang gold ni. Dan beberapa tahun yang kebelakangan abang cakap pasal gold sebagai pelaburan. Jadi orang tertarik dengan untuk melabur dalam emas. Dan kita tengok abang bagi ceramah yang kata duit tu tak ada nilai, dia tak ada nilai, emas kita akan jatuh nilai. Jadi ramai orang melabur. Jadi apa berlaku dalam kes ini yang saya difahamkan, saya tak baca sangat detail, tapi saya fahamkan bahawa ianya adalah Ponzi scheme sebenarnya. Dia sebenarnya orang melabur tapi gold tu tak ada. Jadi bila dia tak dikata dia akan pegang visibly, tapi dia ada sertifikat saja. Jadi orang masuk, kemudian dia nak bagi pulangan kepada orang pelaburan, dia ambil orang lain pula. Lepas dia bagi kawan tu pula, Ponzi scheme lah. That's what I understand. Tapi silapnya Ponzi scheme. Ponzi, P-O-N-Z-I. Ini cerita lama ni, nama macam Bernie Madoff yang ditangkap di Amerika tu. Orang melabur, dia kata saya pandai melabur duit apa melabur saya akan bagi pulangan. Jadi bank melabur dengan dia, kemudian dia bagi pulangan. Sebenarnya dia ambil dari mana? Dia cerita ke orang lain pula, saya pandai melabur, saya boleh bagi pulangan. Dia dapat duit kawan ni, dia bagi kawan ni. Lepas tu dia orang lain pula, dia dapat dia bagi orang ni pula, dapat tak? Lama-lama sebenarnya duit tu tak ada, dia sama-sama je. Dia panggil Ponzi scheme. Ini cerita lama ni. Nama tu Mr. Ponzi. Dia Ponzi scheme. Tapi telah diamalkan oleh ramai orang sehingga hari ini. Jadi kalau pulangan tu tinggi, tapi bisnes tu tak tahu apa bisnesnya, itu kena jaga-jaga. Tapi dia telah, apa yang berlaku ialah ramai orang terpedaya seperti sebut gold tadi. Orang yang gold tak satu pelaburan yang baik. Yang keduanya, dia ingat bahawa dia penyelesaian kepada krisis. Dia sebenarnya dia tak faham sebenarnya gold dinar apa ya. Saya akan pergi ke Kelantan, saya jemput pelajar Kelantan, saya akan cerita kat dia. Sebenarnya awak salah faham bahawa sebenarnya gold dinar is not a solution to the problem. Jika ikram pun saya kata dia ramai orang tak faham tu dia dalam dia punya perancangan ikram dia nak jadikan gold dinar sebagai solution. That is not solution. Sebab apa? Saya nak kata di sini ialah duit dari segi hukum pun sebenarnya mana ada orang kata, Nabi kata bahawa mesti pakai orang Datuk Nenek Mak itu pakai apa tu? Pakai kupang kan dulu, pakai duit nanti kau tak cukup kan, dia pakai kupang. Dan di tengah tempat dia pakai garam sebagai duit. Zaman Nabi kurma boleh jadikan duit. Tetapi duit yang paling baik adalah emas dan silver. Itu traditionally sebelum zaman Nabi, zaman Greek pun dia pakai, sebab dia ada beberapa ciri-ciri. Tetapi sebenarnya yang menjadi kenapa orang tinggalkan gold sebagai duit? Sebab dulu sistem bank ni dia pakai duit gold. Nak tenang cerita supaya senang faham. Dia bagi, bila orang simpan duit dengan dia gold tu, lepas tu dia bagi sertifikat kertas. Tapi dia tamak, dia bagi kertas sertifikat ni lebih banyak daripada gold yang disimpan. Sebab apa dia bagi? Duit ni bila orang datang nak pinjam, dia kata orang nak pinjam, dia bagi okey saya bagi pinjam 100,000. Tapi bank tak ada. Sebab apa dia tak ada? Sebab apa? Dari kajian dia, orang biasanya bila simpan duit dengan dia tak akan datang balik minta duit tu, dia minta kertas, dia akan pakai kertas untuk meniaga keluar. Okay? Jadi sebab bank negara pun dia tahu 5% tadi. Sebab most people they don't go to the bank to withdraw money kan. Apa kita buat, kita pakai tulis cek, kita transfer duit pakai internet dan sebagainya, kita tak pergi bank keluarkan duit. Sebab tu disimpan 5% saja, yang selebihnya berhutang. Sebab orang tak pergi keluarkan duit. Jadi dulu sistem yang sama juga diamalkan dahulu. Jadi orang-orang yang simpan duit emas tadi, dia simpan sedikit tapi dia create certificate lebih kurang macam tu, 95% of certificate duit ada 5 unit saja, 5 gold coin. Tapi 95 pieces of certificate dia create. Kemudian kenapa dia buat macam tu? Sebab ada riba. Sebab dia tak bagi pinjam kalau tak ada untung. Apabila dia menghalalkan riba, dia motivated to give money, tolong. Tapi kalau dia bagi pinjam dengan gold sahaja, then dia punya loan size is limited to 5 gold coins only. Jadi income dia sikit. Nak maximize interest, dia bagi pinjam lebih banyak daripada gold yang dia ada. Lama-kelamaan, to make the story short, is that the banking system, dia tamak kepada interest, dia abandon gold. 1971, the American financial system, dia kata gold is no longer equated with money, US dollar. Sebab apa? Sebab kerajaan Amerika dia nak pinjam duit banyak untuk Vietnam War.
Tapi banking system masa dulu, walaupun dia create money yang banyak, tapi dia link to gold. Maknanya walaupun duit tu tak sebanyak gold, tapi dia ada limit dia. Sebab dia limited, dia ada link. Dia ada value tu, how many dollars is equivalent to how many ounce of gold. Jadi the amount of loan yang dia boleh bagi is limited by the amount of gold. Walaupun dia banyak, tapi limited juga. Jadi kalau dia nak banyakkan lagi ni, apa dia buat? Dia buang anchor ni. Gold ni dia kata no longer backed by gold. Maknanya US dollar, kalau you pergi ke bank dulu dia tulis kat situ, this US dollar is equivalent to how many ounce of gold. 1971, President Nixon kata from now on there is no more backing of US dollar by gold. Tapi oleh kerana orang biasa pakai duit US dollar, jadi dia tak kisahlah. Jadi sekarang ini bermakna banking system boleh create as much loan as they want tanpa perlu bimbang. Sebab orang tak tukar balik barang. Dulu dia kena tukar dengan gold, sekarang tak perlu tukar. Jadi kalau orang nak duit tu, dia tukar apa? Tak ada tukar sekarang. Duit ni tukar apa? Dulu boleh tukar dengan gold, sekarang tak boleh dah. Jadi dia boleh bagi pinjam banyak. Jadi yang membuat orang meninggalkan gold adalah riba. Jadi kalau kita nak pergi balik kepada gold, dia tak natural. Sebab apa? Banking system dia nak bagi pinjam banyak. Kalau balik pada gold, dia tak ada pisah kan. Sebab tu banking system bank negara, kau tak tahu je. Kalau Dr. Mahathir cakap pun dia pun tak tahu. Kalau Dr. Mahathir cakap pasal gold dinar, kau tak tahu je. Sebab Mahathir tak faham sistem kewangan. Dia cakap je. Lepas tu kau tak tahu, dia pun diam dekat habis je kan. Kemudian jadi Kelantan dia cakap apa ni gold dinar sebagainya. Tetapi bila orang nak invest dalam gold tadi, dia minta duit apa? Ringgit juga. Orang yang jual gold tadi, dia minta ringgit betul. Kenapa minta pisang je lah. Kalau tak suka sangat dengan ringgit dan sebagainya, saya bagi pisang, awak bagi satu untuk gold dan sebagainya. Tapi dia nak ringgit juga. Because that is the money that is being used in the system. Jadi sekarang ni penyelesaian yang lebih bahaya lagi ialah orang dia tengok harga, dia kata gold ni naik, good investment. Dia pergi pinjam bank, daripada bank untuk beli gold. Berlaku tak? Berlaku. Orang pergi bank, pinjam duit dari bank untuk melabur dalam emas. Apa berlaku? Dia memperkuatkan lagi sistem riba tu, sebab dia bagi untung pada bank. Tetapi gold tu hanyalah satu benda yang static itu sahaja. Bahkan kena tipu lagi, tak ada pun gold tu. Sekarang ni kalau dia jadi pelaburan, bukannya menjadi gantian kepada sistem kewangan, dia jadi pelaburan sahaja. Kalau pelaburan sahaja, you can invest in gold or you can invest in other investment. Sebagai contoh, katakan you ada 1 juta, you boleh beli gold, simpan sampai. Katakan ada fizikal, katakan 1 jongkok, simpan dalam institusi. Okay. Ataupun 1 juta tadi, you beli tanah, tanam apa-apa, tanam pisang apa, tanam padi. Bayangkan, gold akan keluarkan benefit itu sahaja. Tengok aja kan. Dia seronok tengok je, wanita suka tengok gold, seronok, boleh tidur. Tapi dia tak ada memberi apa-apa. Tapi kalau pisang, dia boleh bagi makan seorang, bukan sebagainya. Boleh memberi pekerjaan, 1 juta boleh buat satu besar tanah, boleh ditanam, bagi orang makan lagi, kemudian bagi pekerjaan. Actually dari sisi pelaburan lebih baik kepada masyarakat jika dimasukkan ke dalam pelaburan aset seperti itu yang menjana pekerjaan dan menjana barang untuk dikeluarkan, betul tak? Jadi actually I'm not saying kalau nak melabur lah, that is your choice lah. Tapi for the society as a whole, it doesn't bring much benefit. Pertama. Yang keduanya, it does not weaken. Dia tidak melemahkan sistem kewangan riba. Bahkan oleh kerana orang melabur dengan meminjam di sistem bank, bukan saja dia tidak melemahkan, bahkan dia memperkuatkan lagi sistem riba itu. Kerana dia meminjam di bank dan membeli emas tadi. Okay, I answered more than what you asked. Lagi ras kita tamatkan majlis kita hari ini kerana jam pun sudah menunjukkan jam sudah lebih. Dan sebelum kita tamatkan ini kita teruskan dengan mengucapkan terima khairan katsirah kepada penceramah kita kerana telah memberikan kita penjelasan yang terperinci dan juga telah menghalatkan beberapa perkara penting yang boleh kita jadikan panduan untuk kita meneruskan kehidupan dan melaksanakan tugas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.